Hai. Hai, siapa nak jadi orang kaya? Alright. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Green Matrix. So alamak. So Green Matrix ni kita adalah platform tempahan kereta sewa lah. Kalau orang nak sewa kereta, boleh tempah dekat kita punya website gogreenmatrix.com. Okay, so Green Matrix sekarang ni masih lagi berjalan, masih lagi beroperasi. Cuma sekarang ni saya dah handover business tu dekat kawan saya. So dia yang urus lah. And then saya sekarang ni saya fokus kepada business SKV. So saya adalah agent SKV. Dan saya rasa business SKV ni lebih mudah, untung pun tinggi kan. So saya fokus kat sini lah. Kereta sewa ni boleh, cuma itulah sekarang ni tempahan tu banyak, cuma susah nak dapat kereta. Sebab apa, banyak kawan-kawan saya yang buat bisnes kereta sewa, majoriti dah tak buat bisnes kereta sewa. Dia orang pun dah bertukar bisnes lain. Okay, mungkin ambil masa sikit lah untuk bisnes kereta sewa comeback. Alright. Sini macam baru lepas hujan, macam baru berhenti hujan, kan. Alright. So sebelum tu saya nak check pada yang menonton, boleh tak dengar suara saya dengan jelas, video semua clear? Alhamdulillah, hari ni cuaca bagus, cuaca cantik. Masih gelap lagi kat sini. Dia macam baru lepas hujan, tanah pun basah lagi. Alright, boleh. So sambil-sambil saya bercerita pasal macam mana nak jadi kaya apa semua, pengalaman lah. Saya bukannya orang kaya pun, tapi adalah pengalaman daripada anak peneroka Felda. Lepas tu bekerja kerajaan. Lepas tu ada masalah hutang, saya start berniaga. Alhamdulillah jadi jutawan kan. Lepas tu saya diuji macam-macam ujian. Sampailah kena COVID-19 datang. Bisnes saya jatuh. And then saya cuba berniaga, jual produk, jatuh lagi. Lepas tu saya join SKV. Alhamdulillah lah, saya bangkit dengan SKV. So you all kalau ada soalan nak tanya, boleh tanyalah. InsyaAllah saya cuba jawab. Okay, macam mana? Okay, thank you yang bagi gift. Dan saya nak minta kepada yang tengok saya punya live ni, boleh tak follow saya? Sebab apa, saya punya akaun TikTok lama tu dah kena ban. Kena ban tu salah saya sendirilah. Saya banyak post konten-konten yang violate community guideline. Saya pun tak tahu. Saya just jual produk kesihatan. Tiba-tiba kena block, tiba-tiba kena ban kan. Dah banyak kali sangat kena, sampai saya punya akaun tu kena suspend lah. Kat sini macam baru lepas hujan. Doa-doa tak hujan lah. Jalan pagi-pagi, morning walk. Saya pagi-pagi Alhamdulillah saya exercise sikit kan. Exercise sikit pagi, segar. Alright. So sambil-sambil tu saya nak bercerita lah. Saya nak share 12 sebab kenapa saya pilih SKV. And then saya cerita sikit macam mana saya boleh terjebak dengan SKV. Saya cerita sikit, boleh tak saya cerita tentang diri saya lah. Sebab apa, mungkin ramai yang tak kenal lagi, mungkin tak tahu lagi kan. So sebelum ni saya adalah anak peneroka Felda. Saya lahir dekat Kedah. Saya orang Kedah. Lepas tu family saya berhijrah ke Pahang. Tahun 1985 ayah saya dapat jadi peneroka Felda. Saya lahir tahun 79. Tahun ni saya dah umur 42 lah. Alright, lepas tu tahun 1985 ayah saya dapat jadi peneroka Felda. And then saya kira bersekolah membesar dekat Felda lah, Felda Kratung 3. Siapa kat sini orang Felda? Anak peneroka Felda? Support sikit. So saya anak peneroka Felda. Daripada saya umur 5 tahun, saya duduk kat Felda. Sekolah rendah, sekolah menengah, sampai tingkatan 3 lah. Tingkatan 3, lepas tu saya sambung belajar ke sekolah teknik Kuantan kan. Lepas habis sekolah teknik Kuantan,
saya dapat offer belajar buat matrikulasi lah dekat College Mara Kulim. College Mara Kulim dekat Kedah lah. Saya buat matrikulasi 2 tahun. Lepas habis matrikulasi, saya sambung belajar buat degree lah dekat Universiti Malaysia Sabah. Tahun 1999 sampai tahun 2002 lah. Saya belajar bidang sains sekitaran. And then lepas habis belajar tu, kira macam saya plan, cita-cita tak besar. Saya just nak kerja kerajaan je. Saya nak kerja makan gaji je kan. Saya kalau boleh saya tak nak kerja swasta. Sebab apa? Swasta ni saya rasa tak secure. Kerja government ni lebih secure lah. Tapi lepas habis degree tu, saya tak dapat kerja. Salah satu sebabnya saya memilih kerja lah. Sebab kalau nak minta kerja kerajaan ni, kalau masa zaman tu minta kerja jadi cikgu, insyaAllah dapat lah. Tapi saya tak minat jadi cikgu. Sebab apa? Saya ni panah baran. Takut nanti saya dihantar ke sekolah. Budak-budak ni lambat sangat faham. Kan kena maki pula kan. So saya tak berani jadi cikgu. Sebab saya takut saya marah student lah. Tapi kalau nak jadi pegawai ke, nak buat research pun semua, saya suka lah. Masalahnya saya tak dapat offer mana-mana jabatan kerajaan. Kan, jauhnya belajar. Macam mana kan, kena campak ke Sabah kan. Lahir kat Kedah, lepas tu besar dekat Pahang, lepas tu buat degree dekat Sabah kan. Memang dia kena campak lah. Okay, lepas tu saya pun tunggu kat rumah tak ada kerja. Lala saya pun kerjalah dengan abang saya. Abang saya ni dia pun bekerja dengan syarikat kereta sewa dekat Langkawi. So saya pun call dia, cakap aku tak ada kerja lah, boleh tak aku pergi Langkawi, aku nak kerja dengan dia lah, tolong lah mana yang boleh kan. So saya pergi Langkawi. Tak silap saya masa tu tahun 2002 lah. 2002 saya kerja macam-macam lah. Cuci kereta, hantar kereta, jaga kaunter kereta sewa. Lepas tu jadi pemandu pelancong, bawa teksi sapu, macam-macam lah saya buat lah dekat Langkawi tu. Saya sempat kerja setahun jugalah. Lepas habis tu, and then saya macam sampai bila aku nak kerja macam ni. Sebab apa? Saya kerja dengan abang saya tu tak ada gaji. Allahumma salli ala Muhammad. Sekolah menengah teknik Kuantan yang dekat area Alu-Akar tu lah. Betul. Sekolah menengah teknik Kuantan. Dekat situ lah saya belajar. Form 4, Form 5. Wak kerja Kulim. Okay. Alright. So minta orang Kedah, orang Pahang, anak peneroka Felda. Saya ni kira semua negeri lah saya pergi kan. Orang Sabah kan. Sarawak pun saya kerja kan. So saya satu Malaysia saya pernah duduk kan. Alright. Isi saya orang Sarawak. Okay, so thank you pada yang tengok saya punya live ni, minta support saya, follow saya punya TikTok ni. Ni TikTok yang kedua lah. TikTok sebelum ni dah ada kat 40,000 follower. Kena ban kan. Yang ni yang baru kan. Alright. So sambung cerita. Kalau you all ada soalan nak tanya je lah. InsyaAllah saya cuba jawab. Saya ni anak orang biasa tuan-tuan. Anak peneroka Felda, orang miskin. Asalnya tak ada apa-apa. Bekerja makan gaji pun hutang keliling pinggang. And then tapi alhamdulillah lah, saya dapat keluar daripada masalah hutang tu. Saya cerita ni sebab apa? Saya rasa ramai kat luar sana yang menghadapi masalah yang sama macam saya kan. Belajar, lepas tu kerja, lepas tu duit gaji tu bayar hutang je. Ada tak kat sini yang macam tu kan? Saya rasa majoriti rakyat Malaysia ni kebanyakannya terperangkap dengan hutang. Dan saya nak cerita macam mana saya keluar daripada masalah tu. 2011 saya 2011 masa tu umur saya 32 kot. 32 saya dah freedom dah, financial freedom dah. Saya dah freedom dah. Memang tak ada masalah hutang. So saya dah ada bisnes apa semua kan. Alright, pagi tuan. Anak Felda. Okay, support anak Felda. And then boleh tak yang menonton ni bantu saya share video ni. Share video ni supaya view banyak sikit lah kan. Alright. Wak bayar hutang 900 pagi tuan. Okay, so apa lagi ya? So saya pun kerja-kerja kat Langkawi tu macam tak nampak masa depan kan.
slip gaji, tak ada. Nak buat loan tak boleh apa semua. Lepas tu kawan-kawan saya yang belajar degree tu semua dah jadi cikgu, semua dah kerja bagus kan, dah boleh beli kereta apa semua. Saya ni kira macam tak ada hala tuju. Lala saya pun decide nak sambung belajar lah. So saya tahun 2003 saya berhenti kerja dengan abang saya tu, and then saya sambung belajar buat master. Saya buat master sama juga dekat Universiti Malaysia Sabah. Saya buat master daripada tahun 2003 sampai 2005. Alhamdulillah habis. Hari dah start nak hujan lah. Alright. And then lepas habis master tu, saya pun cuba apply kerja dan alhamdulillah saya dapat ditawarkan bekerja dekat universiti. Saya minta kerja tu dekat Universiti Semenanjung, tapi dapat offer kerja dekat Universiti Putra Malaysia kampus Bintulu Sarawak. Tu yang saya kena campak kat Sarawak tu. And then saya start kerja 2005. 2005 memang seronok gila lah. Dapat kerja dekat yalah, memang saya daripada dulu lagi saya nak kerja government kan. Lepas habis master tu dapat pula kerja government. Lepas tu kerja pula kat universiti. Jawatan pun kira glamour lah juga kan. Dia jawatan saya tu tutor, tapi kerja tu macam pensyarah lah. Sebab apa saya tak dapat jawatan pensyarah? Sebab apa saya tidak ada PhD. Macam universiti tu kalau nak dapat jawatan pensyarah kena ada PhD. UPMKB, Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu, Sarawak. UPM dia ada cawangan lah dekat Bintulu. Dia Fakulti Sains Makanan dan Fakulti Sains Makanan dan Perhutanan. Kan. Dia mengajar budak-budak diploma je lah. Lepas tu ada juga budak degree, and then ada juga budak postgraduate lah kat situ. Kan. Alright. So masa saya start kerja tu seronok gila lah. Dapat kerja government kan. Jawatan pun hampir sama macam pensyarah kan. So seronok kan. Masa tu saya bujang lagi, tak kahwin lagi. Alright. Tu tahun 2005 lah. And then so dekat situ lah saya start buat kesilapan. Dia kesilapan tu sekejapan je. Saya mula buat hutang. Saya mula berhutang lah. Hutang pun hutang biasa-biasa je. Bukannya saya pergi buat loan and then perhabis tak apa-apa kan. Saya beli motor, saya beli kereta kan. Lepas tu bila cuma itulah beli kereta tu yang silap. Saya beli kereta, saya ingat saya mampu. Rupa-rupanya sebenarnya saya tak mampu pun nak pakai kereta tu. Saya beli kereta biasa je tuan-tuan. Masa tu tahun 2005 saya beli Pro 2 Kenari. Masa tu Myvi baru keluar. Tahun 2005 kan, Myvi baru keluar. Tapi Myvi kalau nak beli kena tunggu lama lah, 6 bulan baru dapat kan. So saya nak cepat. So stok yang cepat Pro 2 Kenari. So saya beli. Lepas tu pergi beli pula kereta yang kira macam spek yang mahal kan, sampai harga 40,000 lebih. Saya pula baru start kerja, duit pun tak ada. Bayar down payment sikit. Down payment bayar 2,000 je. Lepas tu loan buat 9 tahun. And then bulan-bulan kena bayar dekat 600 lah. Alright. So saya ingat, alah kereta bulan-bulan baru 600 kan. Saya punya gaji pun masa tu tak sampai 2,000 lah. Saya kira banyak lagi lah. Tapi saya terlupa kan, kereta ni dia tak sama macam motor. Motor ni kalau kita beli, kita isi minyak RM50 sebulan tahan kan. Kalau isi minyak RM10 seminggu tahan. Sebulan tu paling-paling RM50. Kereta ni kalau isi RM50 tahan 5 hari je. Kan. Kalau sebulan tu maknanya RM300. So dekat situ installment kereta dah 600. Lepas tu minyak confirm lah 300 paling sikit kan. Lepas tu maintenance bla bla apa semua. Dia kira macam sebulan saya kena spend untuk kereta tu lebih kurang 1,000-1,200 macam tu lah. And then saya masa tu saya dah start beli motor. Hutang motor lagi lah. Lepas tu kira gaji saya tak sampai 2,000. Tolak. Memang duit gaji saya tinggal sikit lah. Lepas tu bila duit gaji tak cukup, apa lagi? Pakai kad kredit kan. Pakai kad kredit. Pergi isi minyak pakai kad kredit. Beli barang dapur pakai kad kredit. So lama-lama hutang saya makin bertambah. End up, so saya dapat gaji
bayar tu bayar ni, lalah duit gaji saya dah tak ada dah. Kan. Siapa kat sini yang macam saya? Kan? Hutang keliling pinggang. Duit gaji tu habis bayar hutang je. Bayar motor, bayar kereta, bayar kad kredit, habis. Aduh kan. Itu. Saya masa tu tak boleh tidur malam. Bang, dari mana pergi mana sebenarnya ni? Setiap hari pula tu saya berjalan je morning. Kira saya nak jogging tak larat kan. Saya berjalan je jalan. So saya jalan dekat kawasan rumah saya je. Kan. Jalan-jalan je sambil-sambil buat live kan. Alright, samalah kita bang. Siapa kat sini yang ada masalahnya? Berapa orang tengok ni? 300 lebih kan. Oh ramai. Thank you. Hai Cikgu Fozeti. Saya pun macam you juga. So sekarang kerja PA, saya orang lock start kerja KL minded. Maaf bercakap, kerja government ni memang tak terlepas dari hutang bang. Sambung share bang. Alright. So dia sekejap. Saya start kerja tu tahun 2005 bulan Ogos. Lepas tu hujung tahun 2005 tu saya dah start problem dah. Dia masalah hutang ni sekejapan je. Saya start kerja bulan 8 2005. Hujung bulan 12 tu saya dah game over dah. Saya dah terciduk dah. Ya, bulan 8, 9, 10, 11, 12. 4 bulan je saya dah ada problem. Sekejap je kan. Dia nak keluar daripada masalah hutang tu ambil masa bertahun-tahun. Nak create masalah hutang tu sekejapan je tuan-tuan. 4 bulan saya dah terciduk dah. Gaji saya masa tu dapat gaji. Bayar dah tak ada duit dah. Maksud saya biasa lah. Siapa kat sini yang kira macam tiap-tiap bulan tak boleh tidur malam? Ada tak kat sini yang tiap-tiap bulan tak boleh tidur malam? Saya masa tu ya Allah tak boleh tidur malam tuan-tuan. Sama share. Okey, nanti saya share macam mana saya keluar daripada masalah hutang tu. And then alhamdulillah saya jadi jutawan. Lepas tu melingkup lagi. Lepas tu saya bangkit balik. Sekarang ni masih lagi fasa bangkit, masih lagi struggle. Doakan saya bangkit balik, doakan saya dipermudahkan urusan kan. Tapi saya share pengalaman ni untuk you all yang pernah menghadapi masalah macam saya lah. Okay. So memang masa tu saya pun masa tu baru kahwin kan. Saya kahwin 2005 hujung tahun tu. Lepas kahwin tu saya ingat lepas kahwin isi saya pun sebenarnya kerja dekat tempat yang sama, gaji kita orang lebih kurang je. So saya ingat lepas kahwin tu okey kot kan. Dah ada combine gaji kan. Tapi duit tak cukup juga. Saya ingat dah kahwin duit cukup lah. Sebab apa, gaji saya dekat 2,000. Gaji isi saya pun dekat 2,000. So kalau campur dua orang tu 4,000 kan. And then kita orang pula duduk rumah satu kan. Share apa semua. Kereta pun share apa semua. Patutnya cukup lah. Tak cukup juga kan. Macam kita ni lelaki, ada benda yang kita nak kena bayar. Perempuan ni pun walaupun gaji dia 2,000, dia ada je benda barang dia nak beli, betul tak? Perempuan ni dia gaji banyak mana pun ada je barang dia nak beli. Dia nak beli baju lah, nak beli tudung lah, nak beli tu lah. Perempuan ni biasa beli benda-benda kecil-kecil kan. Baju, tudung, beg apa semua kan. Laki ni dia akan beli benda-benda besar. Kereta, motor kan. So bagi banyak mana pun duit tu memanja habis. So itulah yang berlaku. Betul tak kat sini? Kan. Alright, lepas tu saya memang duit gaji kita orang, dua-dua orang memang confirm tak cukup kan. Saya nak harap isi saya pun sama lah. Duit gaji dia pun, kita pula suami sebenarnya tak boleh lah nak usik gaji isi kan. So memang dua-dua terciduk lah. Lepas tu bila dah tak cukup duit tu, saya pakai kad kredit sampai saya ada 4 kad kredit. Lala saya pun dah tak boleh lah. And then saya dah kira macam saya punya gaji tu dah memang habis lah. Lepas tu isi saya asalnya tak ada kad kredit. Saya cakap, abang dah tak boleh lah nak bayar segala-gala ni apa semua. Baby, saya panggil dia baby kan. Baby kalau nak bayar apa semua, baby kena apply kad kredit lah. So isi saya pun apply kad kredit. Isi saya daripada 1 kad kredit, dia guna penuh. Lepas tu dia apply sampai dia pun ada 4 kad kredit.
So saya ada 4 kad kredit, isteri saya pun ada 4 kad kredit. Kita orang ada 8 kad kredit. Hutang kad kredit tu saja RM40,000. Oh ya Allah kata. Kira macam tiap-tiap bulan tu, sebulan tu kita kena bayar untuk kad kredit saja RM8,000. RM2,000 lah. Duit gaji tu memang salah seorang duit gaji tu habis bayar hutang kad kredit lah. Memang bodoh gila. Memang bodoh gila. Sorry lah mencarut sikit. Minta izin mencarut kan. Oh kan. So saya cakap, kat mana silap kan? Kat mana silap? Aku dah belajar tinggi ni kan. Gaji kerja pun dah okey, gaji pun okey, kenapa duit tak cukup kan? So kat situ barulah bila saya baca banyak buku, oh rupa-rupanya ada satu benda saya terlepas. Nak tahu apa benda? Dan bukan saya cakap yang penulis buku ni, memang betul lah. Memang betul. Dan benda ni banyak berlaku dekat orang. Dekat orang kan. Okay, ada tak nak tahu apa benda tu kan? Apa benda tu? Cuba komen sikit. Ke saya cakap seorang-seorang ni? Tak ada orang komen pun. Test 1, 2, 3. Oh, hari dah nak hujan dah. Alright. So dalam buku tu dia kata banyak orang dia dari segi education dia bagus. Education dia very good. Academic very good. Tetapi dari segi financial, dia panggil financial moron. So macam saya, okay, dari segi akademik, okay, Alhamdulillah memang okay, belajar, buat degree, buat master apa semua. Dari segi akademik, okay, memang tak ada masalah kan. Tapi dari segi financial, memang saya moron. Saya memang bodoh kan. Okay, so kat situlah saya start belajar macam mana nak jadi kaya, macam mana orang kaya kan, macam mana. So dekat situ saya banyak baca lah. Nanti along the way saya cerita lah macam mana, apa beza orang kaya, apa beza orang miskin. Orang kaya kan, orang kaya dia fokus membina aset. Macam orang miskin dia fokus membeli liability. Macam saya beli barang-barang yang tidak generate duit kan. Macam beli motor, beli kereta, lepas tu beli barang-barang mahal apa semua kan. So benda-benda tu tak generate duit. So end up saya kerja macam mana pun duit saya sentiasa tak cukup. Tapi orang kaya ni dia akan beli barang tu, dan barang tu dia make sure barang tu mesti buat duit kan. Dia asset lah. Sama ada dia beli rumah ke, dia sewakan, dia berniaga, dia beli saham, apa saja barang yang dia beli tu, dia make sure barang tu akan generate duit. So dia akan fokus kepada aset. So beza orang kaya dengan orang biasa ni, kita ni tak tahu beza aset dengan liability. Kan. So kalau you nak jadi kaya, you kena fokus membeli, you kena ada banyak aset. Dan aset ni dia macam-macam. Apa saja yang buat duit. Macam kalau ada setengah orang dia beli rumah, dia sewakan kan. Walaupun untung tu RM10, RM20, RM100 sebulan, still buat duit kan. So you kena fokus aset. Kadang-kadang you beli saham. Saham tu setiap setahun ada dividen. Tu still asset kan. Lepas tu macam harta intelek. Macam you tulis buku pun, setiap tahun you jual buku tu, you dapat royalty kan. Itu pun aset. So you kena fokus kepada aset. Saya nak melabur kat mana? Melabur pada diri sendiri dulu kan. Pelaburan yang paling bagus adalah melabur pada diri sendiri kan. So you kena membaca lah, banyak baca buku apa semua kan. Alright, lepas tu kalau you ada business pun, you ada business dan business tu generate duit. So that is asset. So emas pun, kalau you emas ni dia bukannya kalau you beli tu dia tak generate duit, tapi emas ni dia macam disimpan nilai lah kan. Sebab apa? Macam orang kaya dia tak simpan duit. Dia simpan aset. Yang aset dia tu dia akan, nilai dia tu akan bertambah kan. Sebab apa? Duit ni akan susut nilai. Alright, lepas tu saya pun fikir apa benda aku nak buat ni kan. Gaji dah terciduk dah. Lepas tu saya pun dapat idea, why not aku buat servis kereta sewa. Kenapa saya pilih nak buat bisnes kereta sewa? Sebab apa? Saya bekerja dekat universiti. Lepas tu dekat tempat saya bekerja tu tak ada orang buat servis kereta sewa. Macam student tempat saya mengajar tu, memang dia orang mencari orang yang sediakan servis kereta sewa. Lepas tu
staff-staff dekat universiti tu memang ada yang mencari orang yang buat servis kereta sewa kan. So dekat situ saya nampak peluang lah. Lepas tu saya pun pernah bekerja dengan company kereta sewa. Masa saya habis degree tu, saya pernah bekerja dengan abang saya kan. So adalah sikit pengalaman macam mana nak uruskan syarikat kereta sewa. Macam, lepas tu kalau saya tak tahu apa-apa pun, saya tanya abang saya lah. Abang saya boleh ajar kan. So saya ada mentor, saya ada pengalaman, dan saya nampak peluang kan, nampak peluang. Alright, so saya pun 2006 bulan 11 saya bincang dengan isteri saya cakap saya nak buat bisnes kereta sewa. Isteri saya pun okay, and then kita orang pun start lah bisnes kereta sewa. So masa tu saya beli kereta lah 2 biji, kereta second hand je tuan-tuan. Modal masa tu RM3,000 saya beli, and then saya sewakan. Saya target lah duit sewa tu, kalau tolak-tolak apa semua, saya untung RM300 saya dah syukur dah tuan-tuan kan. RM300 saya dah syukur. Sebab apa? Duit tu saya nak beli barang makan je. Alright, lepas tu alhamdulillah, memang saya buat bisnes sewa tu dapat sambutan lah. Lepas tu customer makin ramai. And then saya pun student dekat tempat saya mengajar tu 5,000 orang. Kereta 2 biji memang confirm tak cukup. Hari-hari kereta saya jalan kan. Memang alhamdulillah lah. Lepas tu masalahnya kereta tak cukup. Saya pula nak beli kereta baru, dah saya punya hutang dah banyak. Apply loan pun memang susah kan. Abang bagi satu nama Ultraman nak edit apa benda tu. Okay, thank you. Okay, so sambil-sambil ramai menonton ni, saya nak iklan sikit. Saya mencari sesiapa yang nak join team saya. So siapa-siapa yang ada masalah kewangan, yang nak keluar daripada masalah kemiskinan, yang nak buat bisnes, yang nak settlekan hutang, yang nak saya bantu. Saya target siapa-siapa yang join team saya ni, saya nak bantu dia buat RM20,000 sebulan. Profit sebulan. Tapi ni berniaga. Kan, berniaga. Saya mencari sesiapa yang nak join team saya. Ada tak sesiapa yang nak join? Sebab apa? Saya dah join bisnes ni baru 10 bulan alhamdulillah. So saya punya sales sebulan dalam RM800,000 dan saya punya profit dalam RM60,000 lah alhamdulillah kan. Bisnes ni memang bisnes betul. Bisnes ni betul. Nanti saya tunjuk dia punya gambar. Sekejap saya tunjuk. Kenal tak dia punya duta ni? Duta dia ni Pak Nel. Sekejap. Mana? Ni. Ada tak sesiapa yang kenal ni? Orang kat dalam gambar ni. Ada tak kenal? Alright. Ni. So saya mencari sesiapa yang nak join team saya, bersama-sama join dalam bisnes ni, SKV. Kenal sangat. So ni adalah duta dia, Pak Nel adalah duta untuk company SKV. So SKV ni dia jual produk kesihatan. Siapa yang nak join saya, siapa yang nak dibantu, siapa yang nak keluar daripada masalah hutang, siapa yang nak jadi kaya, siapa yang nak berniaga, so you komen nak, you screenshot video ni, you klik dekat bio, you WhatsApp saya. WhatsApp. And then nanti saya bagi link Telegram, you masuk dalam tu. Nanti isi saya bantu. Alright, siapa yang nak? So modal untuk join ni, modal dia rendah je tuan-tuan. Modal dia rendah. Kalau you duduk dekat Semenanjung, modal dia RM65.40. Kalau you duduk dekat Sarawak, RM66.40. Kalau Sabah, RM71.60. Kalau Singapura, RM81. So produk dia ni boleh dijual dekat Malaysia dengan Singapura. Dan Indonesia pun sebenarnya dah ada. Cuma Indonesia belum buka ejen lagi. Okay, siapa yang nak join team saya, komen nak screenshot video ni, and then klik dekat bio, WhatsApp saya. And then nanti you masuk dalam group Telegram. Labuan boleh. Dia Malaysia, Singapura. Indonesia sebenarnya dah ada, tapi ejen belum buka lagi. Siapa yang nak? Siapa? Saya nak bantu. Siapa yang join saya ni dalam masa 12 bulan, saya nak bantu dia buat duit RM20,000 sebulan. Profit tau, bukan sale. Sebab apa? Saya punya pencapaian sekarang ni, sebulan saya punya sale RM800,000, saya punya profit RM60,000. Alhamdulillah. So bisnes ni semakin ramai kita bantu, semakin grow kita punya income tu. Okay, so bisnes ni memang ada lesen, memang
produk-produk dia semua ada KKM, ada JAKIM. So produk dia selamat. Memang kalau takkan Pak Nil jadi duta kan. Pak Nil ni adalah duta SKV seumur hidup. Dia bukan duta setahun 2 tahun. Biasa company-company ambil duta kontrak setahun 2 tahun. Macam Pak Nil ni adalah duta SKV seumur hidup. SKV ni dia fokus jual produk untuk kencing manis. Siapa kat sini yang ada masalah kencing manis? Ataupun dia ada family dia ada kencing manis? Macam mak saya, arwah mak saya memang meninggal lah sebabkan dia asalnya darah tinggi. Lepas tu dia start kena kencing manis. Lepas tu dia kena stroke. Lepas tu dia meninggal. Kan? So mak saya meninggal masa saya buat master lah kan. So siapa yang ada masalah kencing manis? So kencing manis ni, kalau kita cerita pasal kencing manis, banyak lagi penyakit-penyakit. Darah tinggi kan. Lepas tu dia ada masalah kolesterol, masalah jantung, kaki kebas kan. So masalah gemuk kan. So kencing manis ni dia ada banyak gejala-gejala dia. So SKV ni dia memang fokus kepada penyakit kencing manis. Dan produk dia tu memang alhamdulillah lah terbukti berkesan. Memang banyak testimonial. Nanti saya senaraikan 12 sebab kenapa saya pilih SKV. 12 sebab kenapa saya pilih SKV. Saya baru join je company ni. Alhamdulillah total sales saya dalam masa 10 bulan 2.8 juta tuan-tuan. 2.8 juta alhamdulillah. Sekejap je. Bisnes ni memang mungkin rezeki saya. Tapi along the way tu saya ceritalah jatuh bangun saya sepanjang saya berniaga lah kan. Siapa yang berminat komen nak, lepas tu screenshot video ni. Lepas tu you pergi dekat bio saya, you WhatsApp saya. WhatsApp saya, nanti saya bagi link Telegram, you masuk dalam tu. Alright. Okay, so saya pun buat bisnes kereta sewa. Alhamdulillah permintaan banyak apa semua. And then bisnes tu berkembang. Saya start bisnes kereta sewa tu tahun 2006. Kira macam modal 3,000 beli kereta 2 biji. 2009 saya dah ada 20 biji kereta. 2009. So selepas 3 tahun saya buat bisnes kereta sewa tu, saya dah ada 20 biji kereta lah kan. Lepas tu 2010 masa tu saya start dapat syarikat corporate, customer pun dah bertambah semua. 2010 saya dah ada 70 biji kereta. 4 tahun je. Lepas tu 2011 saya tengok bisnes saya macam dah okey kan. Macam dah okey je semua, income pun dah okey kan. Sebulan saya punya profit tu dalam 30,000, 40,000 alhamdulillah. Okay, so 2011 saya pun decide berhenti kerja daripada universiti. So daripada 2011 saya memang tak buat benda lain, saya memang buat bisnes kereta sewa. So saya kembangkanlah bisnes saya tu. Asalnya dekat Bintulu. Lepas tu saya start buka cawangan dekat Miri, dekat Kuching, dekat KK, dekat KL, Langkawi pun semua kan. So saya start buka cawangan. And then tahun 2012 tu saya capai 1 juta pertama lah. 1 juta pertama. Lepas tu 2013 sale naik jadi 1.7 juta. 2014 naik jadi 4 juta. 2015 naik jadi 5 juta alhamdulillah. So masa tu saya punya kira bersih lah untung saya 30,000, 40,000. So saya boleh settlekan hutang-hutang saya. Saya boleh beli rumah kan. So saya boleh panggil mak mentua saya duduk sekali dengan saya. So kira macam kewangan saya sangat okey lah. Sangat okey. Saya tak ada masalah kewangan apa semua kan. Alright. Tapi start 2015 saya diuji lah. Saya diuji. So kejatuhan saya tu dia ambil masa kan. Start 2015 tu saya diuji. And then 2020 memang terus game over lah. So saya ambil masa juga 5 tahun untuk saya jatuh kan. Ada tak nak tahu? Saya cerita tentang naik, saya juga cerita tentang kejatuhan. Ada tak nak tahu kejatuhan saya lah? Dan saya cerita ni bukannya nak salahkan siapa-siapa. Saya ini salah diri saya lah. Ada tak nak tahu kenapa jatuh kan? Alright. Alright, so jatuh tu banyak sebab lah, banyak sebab. Tapi saya cerita ni bukannya nak salahkan siapa-siapa. Salah diri saya sebab apa? Mungkin saya tak ada pengalaman, tak ada ilmu kan. Saya terlepas pandang. So yang ni you jadikan pengajaran. So masa mula-mula tu tahun 2015, sebelum 2015 memang bisnes saya memang buat duit.
memang buat duit, memang boleh nampak duit. Saya tiap-tiap bulan boleh simpan 10,000, 20,000 kan. So saving saya alhamdulillah memang banyak gila. Bukan banyak gila lah, banyak lah kan. So memang tak pening kepala lah. Lepas tu 2015 tiba-tiba kerajaan menguatkuasakan GST kan. Saya pun tak kisah, GST 6% je kan, bayar je lah. Tapi kalau you ni rakyat biasa, you tak perasan benda ni. Tapi kalau you sebagai peniaga, you akan nampak kesan dia. So bila GST diperkenalkan, so macam dulu sebelum GST tu, kita tak perlu ada sistem yang canggih tau untuk manage GST. So bila GST diperkenalkan, kita kena bayar dekat satu company ni untuk guna sistem untuk manage kita punya GST. Semakin banyak dia software lah, software. So semakin banyak user, semakin banyak lah kita kena bayar. So macam saya ada banyak cawangan. So setahun saya kena bayar dekat company tu 12,000 kan. Okey lah, tak apalah, boleh bayar sikit kan, 12,000 kan. Lepas tu saya ingat bila dah beli sistem tu, saya punya wife boleh lah handle kan. Tapi bila GST je, hari-hari saya punya isteri menangis kan. Nak tahu tak kenapa dia menangis kan? Sebab apa? Macam urusan kewangan ni isteri saya handle. Bab duit ni isteri saya handle. Tapi bila GST tu, isteri saya hari-hari menangis. Kan? Cakap kenapa menangis ni kan? Abang, kerja banyak bang. Kerja banyak gila lah. So dia tak boleh nak handle. Masa tu kita punya sales setahun dalam 5 juta kan. 5 juta. Sebulan you bayangkan, kalau 5 juta bahagi dengan 12 kan, sebulan dalam 400,000, 500,000 duit masuk kan. So dia nak manage seorang-seorang tu, kalau dulu senang lah, orang bayar, kita keluar resit, and then kita kira je lah berapa, and then kita bayar cukai. Tapi bila GST ni, orang bayar, kita kena keluar tax invoice, lepas tu kita kena bayar GST, lepas tu kita kena check claim daripada kita punya lisensi, and then nak kena release payment. Kerja tu banyak gila kan. So that's why isteri saya menangis-nangis. Sebab apa? Kerja tu datang satu kerja, baru siap satu kerja, datang lagi 10 kerja. Baru siap kerja, datang lagi 10 kerja. So kerja tu tak habis lah. So dia macam siang malam kerja. Memang penat gila. So saya pun tak apalah, ambil pekerja seorang untuk bantu dia. Ambil pekerja seorang, pekerja saya pun menangis juga. Banyak sangat kerja kan. So bila GST ni jadi macam documentation tu banyak kan. So pekerja saya pun menangis. Banyak sangat kerja tuan, banyak sangat kerja. Banyak benda dia nak kena buat. Sebab apa? Macam kereta sewa ni, customer bayar macam-macam. Ada bayar pakai cash, ada bayar pakai check, ada pakai kad kredit, ada pakai online transfer. So saya punya team ni kena check satu-satu. Lepas tu macam bayar pakai kad kredit, dia ada fee lah pula kan. Kena kira lah semua kan. So kalau silap kira memang rugi lah. Alright. Kan, siapa kat sini yang berniaga yang tersontok dengan GST kan? Saya antara tapi tak apalah, kita bayar tak, macam mana kan. Tapi GST ni dia bagi impact pada saya lah. Alright, lepas tu saya pun ambil pekerja sampai saya kena ada 4 orang pekerja. 4 orang pekerja untuk uruskan account saja, untuk uruskan bahagian duit je. So untuk pekerja tu, dulu seorang je isteri saya handle. Tapi bila GST tu saya kena ada 4 orang. So gaji untuk 4 orang tu 6,000 sebulan. 6,000 kali dengan 12 maknanya 70,000. Campur dengan software tu dah 12,000, dah 80,000 lebih kan. Tak apalah, bayar je. Kalau tak bayar nanti kena penalty kan. Bayar je kan. So dekat situ saya punya profit tu dah lari sikit lah kan. Okay, tak apa. Lepas tu bila dah ada pekerja ni, pekerja macam bahagian account ni, dia orang memang tak generate duit. So kena bayar KWSP bla bla semua kan. So dekat situ saya bila dah daftar KWSP, semua pekerja saya tu kena KWSP lah. So masa tu saya ada lebih kurang 10 orang pekerja. Tiap bulan kena bayar KWSP. Lepas tu kita pun dah cash flow pun dah tercekik kan. Lepas tu masuk lagi dengan Grab, dengan Uber. So kira macam business tu kira agak tough lah kan, bersaing kan. So saya punya cash flow pun dah goyang. And then kita bayar GST, kita bayar KWSP, kita bayar. Tapi kadang-kadang kita lewat. So macam saya dengan KWSP memang boleh kata hari-hari lah KWSP, pegawai KWSP call saya, WhatsApp saya, tanya mana payment. Cakap tuan, bagilah masa lah. Saya business saya ni tengah struggle ni tuan. Saya bayar tapi lewat sikit. Tak boleh, kena bayar. Kalau tak kita nak kenakan penalty dekat you. Lepas tu kalau you tak lewat lagi, kita akan bawa you ke mahkamah. Kata gila. So, saya memang tak boleh tidur malam lah. Lepas tu macam dia cakap,
tak apa. Gaji staff you tak payah bayar tak apa. Biar dia orang mati kebulur tak apa. Janji you KWSP you kena bayar kat kita tiap bulan. Takkan macam tu kan. Macam tu lah. Tu kat gila betul kan. Dia sanggup tengok kita punya staff tu tak ada gaji, janji tiap bulan kita bayar kat dia kan. Macam halung. So saya pening kepala. Siapa kat sini yang ada pekerja kan. So itu antara ujian lah. Tapi tak apalah, kita try lah cari. So saya start guna saving saya untuk recover. Menangis tak ada air mata. Penat masa GST dulu kan. So betul tak? GST ni kalau yang berniaga dia faham lah. Kalau yang berniaga kan memang tak nampak duit. Berniaga tak nampak duit tuan-tuan. Tapi kalau orang biasa dia suka lah, sebab apa dapat BRIM kan. Dapat BRIM 500, 1000 semua. Kita berniaga ni macam nak mampus kan. Betul tak? Kan. So saya tak nampak duit. Okey, tak apalah, kita pun usahalah bayar. Saya pun mana tak cukup keluar duit saving, bayar apa semua. Lepas tu datang lagi. Macam bila GST diperkenalkan, saya masa 2011 saya start buka cawangan lah. Tapi saya buka cawangan tu saya guna konsep macam franchise, macam tapi saya tak sebut franchise lah, saya sebut licensing. So siapa-siapa yang nak join company saya ajar dia buat bisnes sewa, saya bagi sistem bla bla semua, and then dia boleh run, dia boleh gunakan brand saya, brand company lah, company ni yang Greenmatic kan. So saya just ambil 2.5% saja daripada dia punya sale. So masa sebelum GST tu memang ramai lah join saya kan. So that's why saya punya bisnes tu berkembang dengan cepat. Tapi bila GST diperkenalkan, saya punya lisensi tu seorang keluar. Sebab apa? Dia orang tak tahan. Nak kena dah lah, kena bayar dekat saya 2.5%, kena bayar lagi 6%. Lepas tu duit dah lah lambat, lepas tu kerja jadi banyak. So dia orang tak puas hati lah. Saya punya lisensi start 2015 seorang keluar. So saya punya bisnes tu start runtuh kan. Siapa kita nak marah GST ni? Siapa kita nak marah kan? Memang bengang betul kan. Siapa punca GST ni? Nak marah siapa kan? Aku bengang betul dengan menteri ni kan. Menteri tu sekarang ni buat gila lah. Dulu masa sebelum GST dia GST bagus. Sekarang ni dah tak jadi menteri, buat gila lah. Ada seorang lagi. Siapa menteri yang famous tu? Menteri GST. Ada tak siapa kenal menteri tu? Selamat pagi awak patut jalan kaki berapa jauh sudah semput nafas, tarik nafas dulu, minum air awak tak nak. Ni tengah minum ni. Saya okey lagi. Kan bengong betul. Kalau wartawan interview dia buat gila. Masa apa GST pun pompa. Sekarang ni habis. Yang kita ni yang berniaga kecil-kecil ni habis melingkup semua kan. Okey, ini air kosong je. Ni botol Fitech lah. Air kosong saya campur Fitech sikit. So yang ni kalau you minum, insyaAllah you bagi tenaga lah. Kalau macam you ada kencing manis, yang ni adalah jus untuk kencing manis. Yang ni kalau you tak ada kencing manis, kalau you minum dia akan start repair you punya sel. So that's why saya alhamdulillah lah, bila saya minum ni memang stamina saya memang very good. Jarang jatuh sakit kan. So kesihatan pun saya okey. Saya umur 40 dah. 40 kan. So yang ni jus buah manggis. Dia ada banyak buah-buahan lah. You campur sikit je. Ini botol kosong ni. Botol kosong saya duk recycle. Kan. So siapa yang ada kencing manis, yang nak dibantu kan, you WhatsApp saya. Alright. Memang betul bang, GST semua yang berniaga pening. Betul bang, sambung cerita tadi. Hari-hari jumpa custom bahagian GST tanya itu ini. Saya sampai custom datang rumah minta duit, bengong betul. Aku berniaga dah lah macam nak mampus kan. Lepas tu dengan aku punya lisensi saya semua kira sorang. So macam penat lah. Saya dah banner benda tu. And then saya dah ada cawangan banyak.
Lepas tu satu-satu cawangan saya tutup. Celaka betul, sorry mencarut. Minta izin mencarut. Saya minta izin mencarut. Memang satu-satu saya punya lisensi tutup kan. So and then bila lisensi saya ni dia keluar, dia jadi pesaing saya. Dia jadi pesaing. Saya dah hajar dia. Kita dah hajar dia apa semua. And then so bisnes saya runtuh lah. Tapi kalau kita cakap masa tu, time tu kita cakap memang kita kena serang lah dengan dia punya apa, dia punya penyokong-penyokong kan. Masa tu tak berani nak cakap kan. Kalau kita cakap, kita komplain je, memang kena serang lah dengan dia punya geng-geng kan. Senyap lah. Kita hadap lah. Tapi benda tu yang makan company lah. Kan? Masuklah saya, kalau JST diperkenalkan semula, saya nak resign, tak dapat kita punya company. Kan? Okay, so sambung cerita. Itu antara ujian lah. Bila start 2015 datang, dengan GST-nya, dengan cost overhead-nya, dengan KWSP hari-hari cost saya, lepas tu dengan saya punya lisensi seorang keluar apa semua. Okay, tu tak apa lagi. Tapi saya tak apalah. Sebab apa, saya ambil masa 5 tahun untuk saya jatuh tersungkur. Kan? So bukannya kena ni terus lingkup. Saya 5 tahun untuk jatuh tersungkur. So tahun 2018 kena lagi. 2018 kan, 2018 kena lagi. Masa tu saya dah macam duit pun dah lari. Kita nak ambil, macam saya account saya tak pandai tau. Saya tak pandai. Walaupun saya dah ada staff semua, tapi yang lama-lama tu masih lagi lewat. So macam kita nak submit nak declare cukai apa semua tu, kita submit tapi lewat lah. So 2012, 13, 14 hantar LSDN okey, tak ada masalah. Masuk 2015, tiba-tiba LSDN macam tak puas hati lah. Tak puas hati. So dia macam nak datang audit. So bila dia audit apa semua, masa tu kita punya sale dalam 5 juta. And then saya tolak. Kita punya profit dalam 50,000 kan. So kita expect cukai tak adalah banyak kan, walaupun kena penalty tu. So masa tu LSDN dia macam tak puas hati. Itu case tu dia 2018. Kita yang audit tu 2015. Tapi dia start korek tu 2018 lah. So dia datang audit apa semua, and then dia korek. And then saya kena cukai dengan penalty untuk tahun 2015 230,000. Dia bapak gila. Aku dah lah. Masa tu saya start 2015, saya nak ambil gaji 5,000 pun dah macam tak boleh. Fikir 10 kali. Sebab apa? Nak bayar gaji staff, nak bayar apa semua kan. Bila kena 230,000 tu, kata ini memang zalim gila ni, memang kejam gila kan. Lepas tu saya pun cubalah merayu kan. Merayu manalah tahu dapat kurang apa semua. Memang tak adil lah. So saya pun merayu. Nak tahu tak apa jadi? Nak tahu tak apa jadi? Yang saya sedih tu, yang pegawai tu memang dah lah perempuan Melayu pula tu kan. Memang sedih betul lah. So saya merayu. Lepas rayuan tu, saya punya cukai dengan penalti dinaikkan kepada 270,000. Asalnya 230,000. 230. Bila saya merayu naik jadi 270,000. So, macam mana ni aku merayu nak minta kurang ni, merayu naik lagi. Sebab apa, dia macam dia nak hantar mesej lah kat saya. Kau banyak cekadak lah. Kau jangan macam-macam lah. Kau jangan nak tambah kerja kita orang. So kalau kau merayu lagi, aku naikkan lagi. So dia macam nak tutup mulut saya lah. So penalti tu, cukai dengan penalti daripada 230,000 naik jadi 270,000. So kalau you jadi saya kan, you nak buat apa kan? You nak merayu lagi? Tak ada rayuan. So macam tu saya memang terduduk. Lepas tu runding, saya kena bayar cukai tu secara ansuran 36 bulan. Sebulan 7,000 lebih, 7,300 saya kena bayar. Kena keluar post dated check lah. So saya keluar post dated check 6 bulan kan. 6 bulan bayar. Lepas tu tak macam mana lah, mungkin Tuhan nak tunjuk kan. Tuhan nak tunjuk. Saya pun call lah kawan saya Cina lah kan. Saya cakap, Jimmy, aku kena lah dengan JST pun semua. Kena lah dengan LSD kan. Aku rasa nak give up, rasa nak tutup company. Rasa tak boleh lah. So rupanya Jimmy ni pun sama juga, kena juga. And then Jimmy ni kena sampai dia kena tutup company dia. Memang tak boleh nak bayar kan. So dia cerita lah, masa dia kena tu, rupa-rupanya macam dia tanya, Wahid, company you ni,
you dapat lesen, macam saya buat kereta sewa kan, you dapat lesen daripada Kementerian Pelancongan bila lah? Saya cakap saya dapat 2015. You kena cukai dengan penalti tu bila lah? 2015. So dia kata, dia screenshot kat saya. Rupa-rupanya Kementerian Pelancongan dia dah keluar perkeliling mana-mana syarikat pelancongan yang baru dapat lesen dikecualikan cukai 2 tahun. So dia screenshot tu perkeliling tu. Saya tengok tu, saya terkejut lah. Sebenarnya company aku ni sepatutnya dikecualikan cukai lah kan. Tak adalah cukai penalti segala makna. So saya pun forward dekat LSDN. Saya dah bayar ni 6 bulan. Nak bayar 6 bulan 7,300 setiap bulan. Lepas tu hantar tu senyap sampai sekarang. Sampai sekarang senyap kan. Lepas tu nak minta balik. Orang cakap lah, kenapa tak minta balik? Boleh lah nak minta balik. Tapi masa tu bila masuk tahun 2020 PKP dengan COVID pun semua, saya punya staff pun semua berhenti kerja. And then business saya pun tak jalan. Saya pun dah tak ada duit lah nak fokus benda tu kan. So tahun 2020 business kereta sewa memang langsung zero. Itu kira macam checkmate lah. COVID tu checkmate lah. Macam GST, KWSP, LSDN, lisensi terkeluar tu sikit-sikit je. Tapi bila COVID je, itu memang checkmate, memang game over lah. Saya langsung tak ada income kan. Tak ada income, nak bayar pun semua pun tak boleh. Nak bayar gaji pun tak boleh kan. Langsung lingkup tu lingkup tu kan. And then nanti saya nak cerita macam mana saya bangkit balik. Lupa, sorry lah, saya banyak sangat komen. Diorang nak bagi rakyat sumbang sikit pada kerajaan setiap hasil rakyat. Tak apa, tak ada masalah kan. Masalahnya macam dekat atas tu banyak sangat hantu raya. Rakyat memang boleh bayar, tapi kalau duit tu digunakan dengan betul, masalahnya kan, banyak duit tu bocor kan. Macam baru-baru ni pun dah masuk mahkamah, dah dijatuhkan salah kan, dah curi duit kan, tapi masih lagi bebas kan. So terlalu banyak kebocoran. Bagi cukai, bagi banyak mana pun, kalau orang duk rompak tak cukup, betul tak? Terkejut. So saya masa tu kan, tapi tak apalah, saya cuba fight balik. And then 2020 saya memang jatuh gila, jatuh terduduk. Lepas tu saya, yelah, income dah tak ada. Lepas tu saya pun cuba berniaga. Saya jual produk makanan masa tu, macam-macam lah. Jual kambing perap, jual rendang. Bisnes kereta sewa memang tak boleh jalan. So masa tu kalau jual makanan ni kira mudah lah. Sebab tu masa tu semua kena lockdown, semua duduk rumah. And then semua dapat moratorium. So dia orang start membeli kan. So saya jual produk makanan lah. Produk makanan. So saya jadi macam stokis lah. Tapi saya ada banyak kawan-kawan. So dia orang tolong saya lah. Dia orang bagi barang, saya jual. So dapat duit, saya bayar. Produk tu semua alhamdulillah bagus. Tak ada masalah. Cuma bisnes yang saya buat tu bisnes yang tak untung. Kenapa saya cakap tak untung? Sebab produk semua bagus. Cuma macam supplier ni dia hanya supply barang. Dia bagi barang, kita yang kena buat semua. Kita kena buat bahan marketing, kita kena recruit agent, kita kena training, kita kena packing barang, kita kena push. So dekat situ, kalau nak buat seorang dua orang memang tak boleh, kena ada pekerja. So walaupun margin dia besar sampai 40-50%, tapi end up tolak, kita tak nampak untung. Siapa kat sini yang berniaga macam tu? You jadi stokis kan? Saya tak ada pengalaman jadi stokis produk apa semua, pegang barang. Tak pernah ada pengalaman jual produk. So bila saya cuba masuk jual produk, saya kira ingat macam shock kan jadi stokis kan. So bila jadi stokis, saya ada 6 pekerja masa tu. Bayar gaji tak besar kan, 6 pekerja. So sebulan saya punya sale dalam 40,000 je. 40,000 sebulan kan. And then saya punya profit dalam 20% je. 20%. So 40,000 kali dengan 20%, baru 8,000 saya punya untung. Tapi bayar gaji staff saja 10,000. 6 orang staff. Saya nak ambil gaji sendiri pun tak boleh kan. Tapi saya macam sangka baik lah, mungkin ambil masa sikit lah kan. Sebab pun saya pun baru start. Tapi belum sempat nampak untung. Bulan 12 semua staff saya berhenti kerja. Kan, semua staff saya berhenti kerja. So kira macam masuk tahun baru 2021 tu, saya memang
Bisnes kereta sewa still tak boleh jalan. Bisnes jual produk kira macam tak boleh continue, rugi. Lepas tu saya punya saving pun, duit saving tu duk guna kan, makin sikit. Lepas tu saya start kena saman tuan-tuan. Saya start kena saman sebab apa? Saya tak boleh bayar hutang. Saya tak boleh bayar hutang. So masa masuk tahun baru 2021 tu, saya macam nak gila tuan-tuan. Saya macam nak gila. Ya Allah, kenapalah Tuhan uji aku? Kenapalah aku ditimpa macam ni satu kan? So kalau you jadi saya, you rasa apa? You dah niaga, you dah buat kereta sewa daripada tahun 2006. You dah develop benda tu. And then satu-satu Tuhan uji. And then sampailah 2020 you jatuh terduduk. Boleh dikatakan saya belum sampai level bankrupt lagi tuan-tuan. Saya belum sampai level bankrupt lagi. Tapi itulah, dengan saving pun dah habis, income pun dah tak ada. Lepas tu kena saman lagi apa semua. Ya Allah, kenapalah, apalah salah aku, apalah ni, kenapa aku dihukum macam ni. So saya macam nak gila tuan-tuan. Kan? Kalau you jadi saya, you rasa apa? Kan? You rasa apa? So saya macam awal tahun tu saya diam, saya termenung kan? Saya rasa nak marah, saya rasa nak menjerit kan. Lepas tu ada satu hari tu saya ada terdengar lah, dekat TikTok juga, saya terdengar ada seorang ustaz ni, Ustaz Don kan. So dia kata, kadang-kadang kita ingat bila kita jatuh ni Tuhan tak sayang kita, Tuhan benci kita, Tuhan nak uji kita. Tapi sebenarnya kadang-kadang jatuh tu sebenarnya rahmat. Tuhan nak bagi yang lebih baik dekat engkau. Cuma apa ustaz ni kan, aku jatuh ni macam nak gila dah semua kan. Kau cakap rahmat kan. Tapi bila saya fikir balik, betul lah tuan-tuan, betul. Apa yang Tuhan bagi kat kita tu sebenarnya kadang-kadang itulah yang terbaik untuk kita. Betul tak? Bila saya fikir kan. So mula-mula tu saya pun, kenapa Tuhan uji aku macam ni? Apa salah aku? Aku berniaga, aku solat, aku bayar zakat, aku sedekah, aku tolong orang apa semua kan. Tapi kenapa Tuhan uji aku? Dah lah, memang masa 2015 tu saya memang tak boleh nak ambil gaji. Memang nama je founder tapi tak ada duit. Siapa kat sini yang dia founder produk ataupun dia leader mana-mana company, stokis? Nampak je sale banyak tapi tak nampak duit. So saya salah seorang daripada tu. Nampak je kita gah kan, ada company besar sale juta-juta tapi duit tak ada tuan-tuan. Alright, so bila saya fikir-fikir balik, bila saya dengar ustaz cakap kan, dia kata kadang-kadang you jatuh tu sebenarnya rahmat. Itulah yang terbaik untuk you kan. And then macam dia kata, dia bagi perumpamaan macam air hujan daripada langit, daripada atas jatuh ke bumi. Orang tak cakap tu bala, orang cakap tu rahmat. Hujan pembawa rahmat. Sama juga bila you jatuh tu, mungkin Tuhan nak bagi lebih baik dekat you. So bila saya jatuh tu, maknanya sebenarnya Tuhan nak tunjuk kan. Masa saya buat bisnes sewa daripada tahun 2015 tu, saya sebenarnya dah struggle dengan banyak isu lah, dengan apa GST-nya, dengan LHDN-nya, dengan macam-macam lah. Sampai saya berniaga, duit tak nampak. Orang nampak kita gah founder kan, tapi tak nampak duit kan. Lepas tu, tapi saya nak keluar daripada bisnes tu tuan-tuan, tak boleh. Sebab apa? Saya dah banner benda tu. Macam, yelah kita dah buat benda tu lama, lepas tu tiba-tiba kita nak buat benda lain. So orang nampak kita macam tak fokus lah. So saya tak boleh keluar daripada bisnes tu. So bila COVID datang je, macam Tuhan bagi signal, inilah masanya untuk kau keluar. Sebab memang kau dah lama nak keluar, memang kau dah lama nak out. Kan? Sebenarnya company kereta sewa tu saya dah lama nak jual. Tapi itulah, nak jual nak kena settlekan banyak isu lah kan. Banyak dengan audit apa semua kan. So tak boleh nak settle. So bila jatuh je, memang kalau saya fokus kereta sewa memang tak boleh buat apa kan. So saya dekat situlah point saya untuk keluar. And then masa saya keluar tu, saya buat jual produk, saya rugi. Saya macam berniaga boleh buat duit tapi rugi kan. Tapi itu macam persediaan saya. And then bila semua tu runtuh, bisnes kereta sewa runtuh, bisnes jual produk makanan runtuh apa semua, and then saya start from zero. Duit dari 12 juta tinggal 1 kan. Alright, so and then macam Tuhan macam saya cerita sikit lah macam mana saya
macam saya boleh terjumpa SKV. Macam mana tu boleh terjumpa SKV kan. Saya cerita sikit, mungkin orang tak tahu kan. Alright, so bulan 1 tu memang saya memang terduduk, jatuh apa semua, and then kena saman segala mak nenek apa semua. And then bulan 2 tu saya, mungkin Tuhan nak atur, saya terjumpa balik saya punya kawan. Kawan saya ni Kak Nini lah, Kak Nini nama dia. Kak Nini ni sebenarnya dia senior saya dekat sekolah menengah dulu, tapi saya tak rapat dengan dia. And then bila entah macam mana saya terjumpa balik dengan dia, saya pun WhatsApp bla bla, borak-borak. Kak Nini ni saya tahu dia ni adalah leader lah dalam SKV. So dia dah join SKV daripada tahun 2017. So saya impress dengan dia sebab apa? Dia punya sale tu maintain 5 juta setiap tahun, 5 juta. Walaupun pada tahun 2020 kan, 2020 dengan COVID, dengan PKP, bisnes dia tu maintain 5 juta. So saya cakap, not bad bisnes dia ni, every year 5 juta kan. So saya pun mesej dia apa semua, borak-borak, and then saya cerita lah bisnes saya jatuh apa semua, and then saya cuba jual produk, tak untung apa semua, and then saya mencari peluang bisnes lah. So dia kata, try lah join SKV Wahid kan, try lah join SKV. So saya pun daftar jadi ejen SKV. Saya ingat lagi, saya daftar 15 Februari 2021. Saya daftar tu dalam keadaan zero, kosong. Tak tahu apa-apa kan, pasal produk semua tak tahu kan. Memang saya tak pernah ambil pot, saya daftar je. And then memang saya tak tahu macam mana nak market, macam mana. Yelah, aku tak tahu produk, apa produk, macam mana aku nak jual. Selepas 3 hari saya mendaftar, ada lagi ke dengar saya punya cerita ni? Siapa-siapa yang saya sekarang ni, saya mencari sesiapa yang nak join team saya, nak jadi ejen, yang nak saya bantu, yang nak buat duit, yang nak keluar, yang dah bosan hidup miskin, yang nak settlekan hutang, yang nak buat duit 20,000 sebulan. You komen nak sekarang ni, you screenshot, you WhatsApp saya, kan. Siapa yang nak join saya? Saya sekarang ni saya mencari sesiapa yang nak join team saya, kan. Siapa yang nak komen, nak screenshot video ni, klik dekat bio, WhatsApp saya. Saya mencari team. Alright. You all ni tak share pun saya punya video ni kan. You tak share pun kan. Siapa yang dah share, komen dan share. Share lah sikit, bagi ramai sikit view kan. Okay, share video ni, share. like, follow saya. Thank you man bagi gift. Tap guys, share lagi, bagi ramai lagi kan. So sebab apa saya nak bantu orang miskin. Sebab saya asal orang miskin, saya nak penolong Kefelda, saya orang susah. Saya tahu hidup susah, saya tahu seksanya hutang keliling pinggang. And then saya faham macam mana nak bangunkan bisnes, macam mana jatuh, macam mana stresnya. So saya ada pengalaman. So dengan pengalaman yang saya ada tu, insyaAllah saya boleh berkongsi lah mana yang saya tahu kan. Alright, so saya Felda Kratung, Kratung 3. Alright, thank you. Okay, so sambung cerita. Ini mungkin tu yang saya cakap. Sebenarnya bila kita jatuh, itulah hikmah dia. Dan saya tak terfikir pun benda ni akan jadi. So selepas saya daftar 15 Februari 2021. Selepas 3 hari saya daftar, tiba-tiba saya tunjuk gambar dia. Saya tunjuk gambar founder dia. Founder SKV. Nak tengok tak founder SKV? Okay. Ni founder dia. Yang sebelah pakai spek mata tu Dr. Syed. And then yang tengah tu Puan Kartika. Yang kiri tu partner lah. Dr. Syed dengan Puan Kartika adalah founder SKV. Partner adalah duta dia. Alright. So selepas 3 hari saya mendaftar jadi ejen SKV, mungkin rezeki saya. Sebab benda ni tak semua orang dapat. Okay, itulah hikmah dia. So tiba-tiba founder SKV Puan Kartika Wati, dia call saya. Dia call macam waktu pagi je ni, saya tengah jalan. Lepas tu dia call saya. Kata, Wahid, you daftar jadi ejen SKV ke? Ya puan. Boleh tak you datang dekat saya punya office? Mungkin you tak faham pasal SKV, saya nak terang dekat you. Saya nak face to face, nak terang dekat you. Sebenarnya saya dengan Puan Kartika ni, saya kenal dia daripada tahun 2017. Puan Kartika ni anak didik Dr. Aizan Osman. Kenal tak Puan Kartika?
Dah 5 kali pusing. Saya alhamdulillah, saya start tadi pukul 7, dah pukul 8 dah. Saya alhamdulillah saya steady lagi. Saya umur 40, alhamdulillah kesihatan saya masih okey. Dengan izin Allah dan dulu saya gemuk tau. Saya gemuk, saya selalu demam, saya selalu sakit kan. Sekarang ni bila saya amalkan produk SKV, kesihatan saya makin okey. Berat badan pun dah okey, normal. So bila saya join SKV, saya kesihatan pun dapat, duit pun dapat. Bebas masa. Sekarang ni saya kerja sendiri lah. Alright, so sambung cerita. So Puan Kartika pun call saya. Puan Kartika call saya. Dia ajak saya datang ke office dia nak explain. So sebenarnya saya segan dengan Puan Kartika ni. Sebab Puan Kartika ni, dia ni adalah billionaire. Dia bukannya millionaire, dia billionaire. Dia orang kaya. Dia memang banyak duit. Tapi orang tak tahu, dia ni memang billionaire. Billionaire Melayu. Dia senyap-senyap je. Dia ni billionaire tau. Makan kena jagalah, kena jaga, of course. Macam SKV ni, dia rawatan dalaman. So kita kena jaga makan dan kita juga kena ambil suplemen. Kena jaga. Saya macam makan tu, saya dah ada duit kan. Saya makan benda-benda yang segar lah. Beras pun saya makan beras perang kan. Gula saya stop. Boleh je makan benda-benda, tapi kita kena ada suplemen untuk lawan benda-benda yang menyebabkan keradangan tu lah. Saya bantai je semua kan. Tapi benda-benda yang menyebabkan keradangan tu saya cuba kurangkan lah. Macam gula, beras putih kan. So banyakkan makan sayur, banyakkan makan buah, and then saya top up dengan suplemen. Alright. So macam mana nak jaga makanan? The best you jadi agent. Sebab apa? You akan belajar direct dengan Dr. Syed. Macam SKB ni, dia ada Dr. Syed, dia ada dietitian, dia ada nutritionist. Saya belajar dengan dia. So the best you daftar jadi agent, you sambil-sambil you guna barang, you dapat jimat, lepas tu you belajar. And then you boleh macam saya alhamdulillah, bila saya join SKB, saya belajar banyak benda lah tentang kesihatan. Isi saya dulu semput lah, selalu demam, selalu sakit. Sekarang ni dah okey lah kan. Saya, family saya tak ada yang kecil manis kan. Alright, so sambung cerita. So Kartika, Puan Kartika. So masa saya jumpa dengan Puan Kartika tu, and then saya pun segan lah. And then dia cakap datang office saya pukul 12.30. Office SKV ni dekat Shah Alam tau. Dekat Shah Alam. So saya pun pergi lah, bawa isteri saya. Ada gambar saya dengan Puan Kartika. Sekejap saya tengok ada tak. Ni. Ini gambar saya. Ini gambar saya masa kita orang pergi. This is the first saya jumpa dia. Saya ingat lagi tarikh 18 Februari 2021. Ini gambar kita orang pergi. So saya dengan suitnya, dengan wife saya. Walaupun saya jatuh macam nak gila masa tu, tapi saya pergi jumpa orang, saya berpakaian kemas. So you all pun, walaupun you jatuh, walaupun you diuji, you jumpa orang, you kena stand up. You kena stand up. Jangan nampak sangat you loser. Jangan sampai nampak sangat you give up. Itu keadaan. Ini betul ni. Saya jumpa dia, saya pakai suit. Sebab apa? Puan Kartika dengan Dr. Syed ni, dia orang ni billionaire. Dia orangnya bukannya millionaire. Kan? Alright. So ada tak nak dengar cerita apa yang Puan Kartika share dengan saya ni? Kenapa view makin turun ni? You tak share saya punya video ni kan? You all nanti boleh tak follow saya? Kan? So saya ingat jumpa biasa lah, mungkin setengah jam, mungkin sejam macam tu kan. Tapi rupa-rupanya Puan Kartika, dia spend masa dengan saya 6 jam. Daripada pukul 12.30 sampai pukul 6 petang. Kan dia cerita pasal company. Dan 6 jam itulah yang mengubah kehidupan saya. Dan wah, ini kalau saya buat betul-betul ni memang boleh pergi. So saya cerita sikit kat you all. So Puan Kartika dia share 3 benda lah. Dengan Dr. Syed. Okay, yang pertama dia cerita tentang sejarah SKV. So SKV ni ditubuhkan pada tahun 2009. Yang buat tu suami dia lah, Dr. Syed. So Dr. Syed ni dia adalah memang doktor. Yang tengah pakai spek tu, dia memang doktor. Dah 25 tahun.
dia pernah bekerja dekat hospital Pulau Pinang dengan hospital Perlis. So Dr. Syed ni dia cakap, masa dia kerja kat hospital, dia jumpa banyak manusia, banyak pesakit dia yang datang jumpa dia makan ubat secupak, makan ubat banyak. So you ada tak family ke siapa-siapa yang you kenal yang setiap hari kena makan ubat banyak? Especially orang yang macam Dr. Syed dia selalu cakap penyakit metabolik. Saya pun tak tahu apa benda penyakit metabolik. Tapi penyakit metabolik tu penyakit yang 3 serangkai lah. Kencing manis kan, darah tinggi, jantung kan. So banyak pesakit dia yang especially yang umur 40, 50 yang hari-hari kena makan ubat banyak gila. Kan, ada tak you kenal? Macam mak saya pun memang dia ada kotak ubat tu banyak gila ubat yang ubat darah, ubat pening kepala, ubat darah tinggi, ubat kencing manis, macam-macam. Dia tak larat nak makan ubat. Orang tua tak larat makan ubat. Ubat pula saya pun makan 2 biji pun dah tak larat dah. Apatah lagi macam saya ada kawan sini kena kencing manis kan. Dia kata satu hari dia kena makan 20 biji ubat. Banyak gila kan. So Dr. Syed ni dia jumpa ramai pesakit dia yang terpaksa makan ubat terlalu banyak. Dan bila makan ubat terlalu banyak, dia akan bagi efek jugalah. Macam dia orang ni jadi lemah, selalu nak tidur, tak boleh nak buat apa kan. Lepas tu berat badan naik apa semua. So dia orang tak nak. Dia orang nak ada tak produk-produk yang semula jadi, yang dia orang boleh makan and then dia orang boleh repair dia orang punya penyakit tu. So Dr. Syed cakap, kalau kau tak nak makan ubat, kau kena makan suplemen lah. Dan suplemen yang SKV buat ni, dia kira macam berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan ayat Quran. So dalam Al-Quran pun dia cakap kalau makanlah buah-buahan, makanlah tumbuh-tumbuhan. So produk-produk SKV ni diperbuat daripada buah-buahan, diperbuat pada tumbuh-tumbuhan. Dia tak ada bahan kimia. So memang ada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang bagus untuk kesihatan kita. So Dr. Syed dia mula-mula tu dia cakap kalau kau tak nak makan ubat, kau pergilah farmasi, belilah suplemen bla bla apa semua. Cuma bila pesakit dia pergi farmasi, pesakit dia tak tahu nak pilih mana satu. Sebab terlalu banyak produk. So lalah Dr. Syed cakap susah je ni. So why not dia buat produk dia sendiri untuk membantu pesakit dia supaya boleh, kalau macam dah kena kencing manis tu, dia boleh reverse balik. Kalau ada darah tinggi, boleh reverse balik, boleh repair. Tapi menggunakan bahan-bahan semula jadi. Sebab apa, pesakit dia ni memang tak nak makan ubat. Alright, ada lagi ke dengar saya punya cerita ni? Kan? Okay, so sambung. And then masa tu SKV dia menggunakan sistem stokis lah, stokis. So kalau you nak jadi dia punya stokis, modal RM20,000. Dululah. Okay, dulu modal RM20,000. Lepas tu alhamdulillah bisnes dia berkembang sampailah dia orang boleh pasarkan produk dia ke Indonesia. And then SKV ni dia punya jualan dia pernah capai sampai 60 juta lah, 60 juta setahun. Tapi lepas tu 2015 SKV pun dia melalui zaman kejatuhan lah. Banyak faktor lah, dengan GST-nya, dengan dia tersilap langkah masuk farmasi, kena tipu dengan farmasi, masuk kedai jamu, kena tipu dengan kedai jamu. So dia punya stokis agent tu start keluar lah, lari kan. So pada tahun 2015-2016 sebenarnya SKV hampir-hampir ditutup, tetapi dia orang cuba fight balik. And then dia orang start perbaiki balik dia orang punya business. And then 2017 sale naik, 2018 naik. Saya tak ingat dia punya amount, tapi 2020 daripada 2015 dia punya sale tinggal 2 juta kan, daripada 60 juta turun sampai 2 juta, hampir-hampir nak ditutup. Lepas tu 2016 dia orang start repair. And then 2020 dia orang punya sale naik jadi 50 juta. Dan tahun ni setakat bulan 11 yang saya tahulah dia punya jualan dah 80 juta. InsyaAllah kita akan beat 100 juta tahun ni. So SKV dia banyak repair, dan benda yang dia buat tu banyak benda betul lah. Alright. So apa benda betul yang SKV buat yang membuatkan sale dia tu boleh melonjak naik? Tahun lepas 50 juta, tahun ni hampir 100 juta. So SKV dia macam dia nampak sekarang ni trend dah berubah. Dia sistem stocking agent dah tak relevan, memang dah tak boleh pakai dah. Kan? So dia ubah kepada sistem dropship. So macam siapa-siapa nak jadi agent dia tak perlu pegang barang. Modal pun kalau Semenanjung RM65 je, RM65 40 sen. Lepas tu paling tinggi RM81 untuk Singapura.
So modal ejen rendah. Lepas tu tak payah pegang barang. Lepas tu macam dia punya profit tu sama macam level stokis. Dia boleh pergi sampai 40%. So dekat situlah SKV start kira meningkat lah. Alright. Lepas tu macam produk SKV ni dia masih lagi core kepada kencing manis. Tapi dia adalah produk untuk kuruskan badan, untuk cantikkan kulit, untuk wanita yang ada senggugut, nak tambah susu, nak ketatkan, nak tegangkan, dia ada. SKV ni dia ada 9 produk. Alright. So and then saya nak share 12 sebab kenapa saya pilih SKV. Kenapa saya suka dengan SKV. Ada tak nak tahu? Dan saya sekarang ni saya mencari sesiapa yang nak join team saya, yang nak sama-sama, yang nak bangkit, yang nak keluar. Saya join SKV bulan 2. And then lepas saya dapat coaching daripada Puan Katika tu, saya keluar je, saya terus buat live, saya terus marketing semua. Dan saya punya jualan paling tinggi 800,000 sebulan. Saya punya profit 60,000. Kalau ada sesiapa yang nak saya bantu, nak tambah pendapatan, yang dah bosan hidup miskin, yang nak berniaga, yang nak bayar hutang, yang nak buat duit, kan, you komen nak, you screenshot video ni, you klik, pergi dekat bio WhatsApp saya sekarang. Modal nak join SKV RM65.40 untuk Semenanjung, Sabah, Sarawak, Sarawak RM66.40, Sabah RM71, berapa sen? 40 sen, RM71.60 macam tu. Singapura RM81. Modal dia daripada RM65.40, paling tinggi RM81. And then bila you daftar, you dapat produk. You dapat produk defend. Siapa yang nak, komen nak, you screenshot ni, you pergi dekat bio WhatsApp saya. Alright. So saya share 12 sebab kenapa saya suka dengan SKV. Ada tak nak tahu? Sekejap saya minum dahaga. So ini salah satu produk dia. Saya off dia dulu. Saya dah live sejam lebih lah. You all boleh tak live sambil berjalan, bercakap sejam lebih. Umur 40 lah. Saya alhamdulillah steady je, tapi cuma dahaga lah. Saya nak bantu orang susah, orang yang nak tambah pendapatan. Kalau you dah kaya tak payah. Sebab kat luar sana saya rasa ramai orang struggle. Tambah-tambah tahun depan macam-macam lah. Harga barang naik, cukai lah segala mak nenek apa semua. So kita tak boleh nak komplain benda yang tak boleh kita kawal. So kita boleh kawal diri kita je. Nanti bulan 3, bulan 4 nak raya kan. You kena start sekarang. Dan sekarang ni alhamdulillah, saya punya ejen ada yang dah buat 12,000 sebulan. Profit tau, bukannya sale tau. Ada ejen saya, dia cikgu sekolah je. Dia buat dengan suami dia. Sebulan dia punya profit 12,000. Baru 6 bulan join. Kan? Siapa yang nak, komen nak, lepas tu you screenshot video ni, you pergi dekat bio WhatsApp saya. WhatsApp saya sekarang. And then you masuk dalam group Telegram. Salam Jumaat. Alright. So kenapa? 12 sebab. 12 sebab kenapa saya suka dengan SKV. Yang pertama, modal permulaan dia rendah gila. Modal dia kalau you nak daftar jadi ejen dulu 20,000 nak jadi stokis. Sekarang ni kalau you duduk dekat Semenanjung, modal RM65.40. Kalau Sarawak RM66.40. Lepas tu kalau you duduk kat Sabah, RM71.30. Kalau dekat Singapura, RM81. Modal rendah gila. Lepas tu you bayar pun you dapat produk. Lepas tu you dapat training 5 hari. Training tu dia online je lah. Dia pakai group Telegram. Lepas tu you dapat sistem e-commerce bernilai lebih kurang RM3,000. Sistem tu macam you nak check berapa sale you nak submit order, you nak check berapa dia punya agent, semua dia bagi. Bahan-bahan marketing dia bagi, video semua bagi, duta pun semua bagi. So 80% SKV dah sediakan. Kerja kita just guna produk dan kongsikan. Profit 12k masa tu dia kata 50,000. Profit dia, sale dia, group sale dia 50,000. Dia punya profit dia, commission dia 12,000. Kan. Alright. Apa khabar bakal jumpa? Okay, dah screenshot. Okay, so itu yang pertama. Okay, kalau you ada soalan you tanya je lah. Okay, yang kedua, ejen tak perlu simpan stok. Ejen tak perlu simpan stok.
Jadi tak ada risiko. Maknanya you tak payah nak simpan stok banyak-banyak. Macam ada tanya saya berapa banyak nak kena, tak payah. Macam saya kat rumah saya tak ada stok pun. Saya ada stok untuk saya guna sendiri je. Kadang-kadang ada lah orang nak beli, saya jual je lah. Tapi saya tak COD. Saya kalau nak datang ambil dekat saya punya rumah kan. Even macam SKV pun, kalau you ada modal besar, you tak boleh beli barang. You tak boleh borong stok, tak boleh. Memang SKV tak benar kan. Sebab apa, dulu dia dah pernah buat. Bila dia benarkan stok, ejen-ejen ni beli barang, ejen-ejen ni ada yang jahat, yang pergi jual buang harga dekat Shopee, Lazada kan. Macam SKV dah buat marketing dengan duta lah, dengan segala mak nenek apa semua. Ada ejen-ejen yang jahat ni, dia pergi buang harga dekat Shopee, Lazada apa semua. So SKV tak nak benda tu, and then dia tidak benarkan mana-mana ejen dia untuk beli barang, beli borong. Kalau dia tengok ada ejen dia beli 1000 ke atas berkali-kali, dia akan block. So SKV memang tak boleh nak pegang stok banyak-banyak. So bila jadi macam tu, dia bagus lah. Sebab apa, tak ada isu buang harga. So macam saya jual produk makanan dulu tu, salah satu isu dia adalah isu buang harga. Sebab apa, macam kita pegang barang, ejen kita pegang barang, so diorang ni pun nak jual. So diorang pergi lah, ikut lah, ambil jalan mudah lah, buang harga kan. Jual kat Shopee, kat Lazada apa semua, jual murah-murah, dapat untung RM1-RM2 tak kisah, janji jalan. Siapa yang kat sini yang masih lagi jual produk menggunakan sistem stokis ejen, confirm you akan ada isu ni, isu buang harga. Ada tak? Ada tak kat sini yang you adalah ejen produk dan company tu masih lagi menggunakan cara lama, sistem stokis ejen yang pegang barang? So memang saya dulu pun saya jual, itulah antara sebab bisnes tu tak boleh pergi. Kita promote, lepas tu customer beli dekat Shopee, Lazada lah. Kita promote, orang beli. So macam kita tolong buat marketing free je. Kita buat marketing free, lepas tu customer beli dekat Shopee, Lazada. Macam SKV, dia tak ada isu tu. Kan? Kalau dia jumpa, kita report, SKV dia akan contact Shopee, Lazada untuk remove account tu. So masih ada lagi, tapi isu buang harga tak teruk. Alright, so sambung cerita. Nombor 3, dia punya profit tu sehingga 40%. Profit ni net profit tau, net profit. Sebab apa, macam you tak payah ada tempat yang besar, you tak payah ada store, you tak payah ada pekerja kan. So kalau you dapat sale tu, profit tu net. Macam saya buat dengan isteri saya je. Saya buat 2 orang, buat kat rumah. Kita boleh berniaga kat mana-mana. Macam buat sale RM800,000, dapat bonus tu RM60,000, itu net. Kita 2 orang je. Tak payah nak fikir nak bayar KW, nak bayar gaji pekerja, tak payah. So dia punya profit tu boleh pergi sampai 40%. Tapi macam saya ni, saya grow, lepas tu saya ada banyak agent. So saya macam personal sale tu tak adalah banyak kan. Sebab apa, kalau nak profit banyak, kena buat personal sale banyak, tapi penat gila lah. So saya fokus personal sale, cukup je KPI. Kalau dapat buat sale RM3,000 pun dah okey dah. Lepas tu macam saya rekrut agent saya buat sale, saya dapat overriding sikit kan. So dekat situ macam kita relax lah, tak adalah nak pulun buat sale gila-gila kan. So kalau kita dah macam saya, bulan lepas sale RM13,000 je, personal sale RM13,000 je, tapi total group sale dalam RM700,000. Dapat personal sale RM13,000 kan. Saya punya bonus bulan lepas RM40,000 kan. Siapa nak bagi? Lepas tu net profit tau, net profit. Tak payah bayar bagi gaji pekerja. So kita buat kat rumah je. Lepas tu macam bulan lepas, saya 2 minggu saya travel, saya berjalan, saya tak duduk kat rumah. Alright, so tapi macam dia bila you join ni, dia tak ada you daftar, you goyang kaki. You daftar, you kena buat kerja lah, you kena berniaga. Kalau you duduk goyang kaki, you tak berniaga, you tak dapat apa. Siapa buat, dia dapat. Dia bukannya skill cepat kaya. You daftar, you guna produk, you promote, you dapat buat sale, you dapat commission. You dapat rekrut agent, you dapat commission overriding. Tu dia punya rules dia. Dia tak ada you daftar, you goyang kaki, you tunggu duit. Tak. You kena promote. Macam saya ni, saya buat live ni, saya promote ni. Tapi saya tak fokus jual produk, saya rekrut agent. Alright.
Saya target tahun ni saya nak dapat 600 orang. 600 orang. So sekarang ni saya punya agent dah 500 lebih, 550 lebih. So ada 50 orang lagi. Saya nak cukupkan 600 orang untuk tahun ni. You bayangkan kalau satu orang agent, satu orang beli produk sebulan dalam RM300, 600 dah 180,000 kan. Tapi ada juga agent yang betul-betul buat. Ada saya punya agent tu sebulan setengah juta dia punya sale. Setengah juta kan. Dia punya profit dia 50,000. Ada agent saya dah yang dia punya profit setiap bulan 50,000. Tapi dia ni dia power lah. Dia pandai AB Ads. Saya tak pandai AB Ads. So dia memang sebulan dia spend dalam 20,000 AB Ads. Dia punya bonus tu 70,000. Tolak AB Ads 20,000. Maknanya 50,000 net profit dia. Tapi bagus lah dia kata. Sebab apa? Dia tak payah fikir pasal production, tak payah fikir pasal nak ada staff kan. So dia just setting AB Ad, lead masuk, dia closing. Lepas tu HQ yang uruskan penghantaran. Siapa yang nak join komen nak. Lepas tu screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, klik dekat link tu, WhatsApp saya. Kan. Ya Allah, saya dah jalan sejam lebih lah. Siapa yang nak komen nak, siapa yang nak join saya ni, saya mencari agent lah. Dan saya nak orang yang betul-betul nak ubah kehidupan dia. Saya tak nak orang yang nak daftar, nak goyang kaki, manja, tak nak. Saya nak orang yang nak ubah kehidupan dia. Orang yang nak jadi kaya. Orang yang nak bantu orang lain. Saya nak orang macam tu. You tak pandai ke, tak tahu ke, tak pernah berniaga, tak apa. Janji you nak belajar. Siapa yang nak komen nak, you screenshot video ni, you pergi dekat bio WhatsApp saya sekarang. Saya target tahun ni saya nak dapatkan 600 orang. Tahun ni. Saya alhamdulillah sekarang ni saya punya sale paling tinggi 800,000. Group sale lah, group sale. Dan saya punya commission paling tinggi 60,000 tuan-tuan. Syukur gila. Dulu saya buat bisnes kesewa, nak dapat 800,000 tu sangat susah tuan-tuan. Sangat susah. Lepas tu kalau dapat pun nak ambil gaji 5,000 pun memang tak boleh tuan-tuan. Sebab pun nak kena bayar gaji staff, KWSP, GST, segala mak nenek lah. Lalah kita tak ada duit. Siapa kat sini founder macam tu kan? Saya rasa ramai founder macam tu kan. Nampak je gah kan. Nampak je cash flow banyak kan. Tapi duit tak nampak. Tak ada duit. Sekali bayar je. Dia yuran tu sekali je. Tapi kalau you daftar, lepas tu you buat sale, tahun depan tu auto renew lah. Tapi kalau you daftar setahun tu langsung you tak buat sale, maknanya tahun depan you kena daftar baru lah. Keahlian tu dibatalkan lah. So you daftar, you kena buat. Tapi selepas tahun, kalau you tak aktif, keahlian tu dia akan dibatalkan lah. So kena you daftar baru. So modal tu tak sampai, paling tinggi RM81. Dia start daripada RM65, 40 sen sampai paling tinggi RM81. Itu pun untuk orang Singapura. And then produk ni you boleh jual dekat Singapura. Tempat aku hujan lebat, sana mendung je. So sini tadi macam pagi tadi macam dah hujan, ni sekarang ni okey, mendung eh. Alright. Okay, so siapa nak bantu, siapa yang nak ubah hidup dia. Alright. So apa lagi? Nombor 4. Nombor 4 ini yang paling syok . Tidak perlukan pekerja. Saya buat bisnes ni, saya buat dengan isteri saya je tuan-tuan. Pekerja saya semua dah berhenti kan. Dulu masa saya buat bisnes tu, saya ada 10 orang pekerja. Oh ya Allah, pening kepala nak bayar gaji pekerja. Hari-hari nak fikir pasal apa benda bla bla semua kan. Dengan KWSP semua, memang macam nak gila kan. Tapi bila saya jual SKV, saya tak perlukan pekerja. Saya buat dengan isteri saya je. Memang kita orang tenang gila, tak payah banyak benda. Kita just fokus. Guna produk, kita share je. Buat video apa semua, buat live. Macam saya buat live, lepas tu isteri saya tolong closing. Kan. So memang cost tu jimat lah. Macam saya punya yang ejen saya yang cikgu sekolah tu, dia buat dengan suami dia je. Sebulan sale dia pernah sampai 50,000. Dia pernah dapat 12,000 commission. Dia kata ya Allah, syukur gila. Dia kerja cikgu bertahun-tahun, gaji dia paling tinggi 4,000 je.
Dia jual SKV tak sampai 6 bulan dia pernah dapat 12,000. And then produk dia tu, and then satu lagi yang dia suka dengan SKV ni, dia ni dulu pun ada masalah. Dia ada masalah sembelit. Dia cikgu sekolah kan. Dia susah nak berak. Dia perempuan. Rupa-rupanya dia ni memang dah lama masalah sembelit. Dia tak boleh nak berak. Kalau dia nak berak, dia kena suruh suami dia pergi farmasi beli ubat untuk masuk dalam bontot. Saya pun tak pernah dengar. First time saya dengar. Memang ada kalau yang tak boleh berak kena pergi farmasi beli ubat berak kan. Masuk dalam lubang bontot kan. Masuk lubang bontot apa semua baru dia boleh berak kan. Seksa gila kan. Dia kadang-kadang sampai 3 hari tak berak. Siapa kat sini yang ada masalah sembelit kan. So macam SKV dia guna produk ni. Lepas dia minum terus, tak payah nak sumbat ubat bontot lah. Dia minum, saya minum ni 5 kali saya cirit. Kan. Alright. So siapa yang ada sembelit, siapa yang nak kuruskan badan, siapa yang nak cuci usus you you minum ni. Saya minum ni hari pertama 5 kali. Seminggu saya minum ni, tiap-tiap hari 5 kali saya cirit. Ni neutral. Yang ni produk SKV kan. Kalau you ada masalah, kalau macam dulu saya sebelum ni, saya perut saya besar, perut saya buncit gila. Baju saya kena pakai baju besar kan. Lepas tu kalau saya jalan, saya akan pakai baju bunga-bunga. Sebab apa? Nak lindung perut. Memang malu gila. Sebab apa? Dia bukannya badan kita besar. Bila kita jalan, orang akan, saya rasa orang akan mengata saya ni kuat makan dan pemalas. Padahal saya umur 40 lah, memang ada masalah. Memang lelaki umur 40 dia ada masalah perut buncit. Dan kalau perut buncit ni, you tidak cuci you punya usus, silap hari bulan dia dekat dalam kita punya usus tu, dia ada kerak najis lah. Kerak najis tu lama-lama dia jadi toksin. So kerak najis tu dia akan menyebabkan macam-macam penyakit, dan paling teruk dia boleh menjadi kanser. So kalau you tengok suami you ke, siapa-siapa, ayah you ke, yang tengok perut dia besar, umur 40-50, you berhati-hati. Kan, berhati-hati. Sebab apa? Kalau dia tak cuci dia punya usus, silap hari bulan boleh kena kanser usus. Tambah dengan gaya hidup pemakanan sekarang ni lagi mudah. So make sure you kena cuci usus. Tak kisah lelaki perempuan. Macam cikgu tu, dia memang 3 hari 4 hari dia tak boleh berak. Dia minum ni hari pertama lepas 8 jam terus keluar. Esok minum lagi keluar. Lama-lama dia kata berat dia turun. Kan? Ni, you minum ni. Dia satu kotak ni harga RM100, RM105. Ada 20 secet. You minum seminggu, memang berat turun lah 3 kilo 4 kilo. Sebab apa? Kalau perut you besar, perut you buncit, dalam you punya usus tu memang ada 3 ke 4 kilo kerak najis. Kerak najis ni kalau tak dibuang, macam saya punya ipar saya, umur lebih kurang macam saya, tua sikit je, tiba-tiba dia kena kanser usus. Dia pergi Thailand, dia buat operation, buang dia punya kanser tu. Balik Malaysia, tak lega, tak lama lepas tu meninggal. Anak dia kecil-kecil, 6 orang anak dia. So kalau you tengok suami you perut buncit apa semua kan, you hati-hati, you kena cuci usus. Lepas tu yang ada masalah sembelit, you kena cuci usus. Kan, macam SKV ni, dia punya formula dia, kalau you nak hidup sihat, dia bermula pada perut. Kalau perut you tu kotor, you makanlah ubat apa pun, suplemen apa pun, perut you tu tak boleh nak serap khasiat tu. So first kali you kena cuci usus, lepas tu baru you start ambil suplemen. Kat sini siapa? Saya rasa 50% penduduk Malaysia memang ada masalah berat badan. Yang ni lah. Saya pernah juga ambil produk-produk yang company lain. Tapi kadang-kadang yang founder tu pun bukan doktor kan. Dia pun tak apa-apa nasihat dia bagi kan. So yang ni, SKV ni, founder dia doktor, produk dia memang ada KKM, memang ada halal jakim. Dah lama dah kan. Dia dijual dekat Malaysia ada, dekat Singapura pun ada, Indonesia pun ada. Ini. Tapi Indonesia belum buka ejen lagi. So produk ni memang insyaAllah selamat. Saya dah pakai ni 10 bulan. Berat saya dulu 81 kilo, perut saya buncit gila. Sekarang ni dah okey dah. Berat saya pagi tadi saya timbang 75 kilo. Kalau bulan puasa lagi turun saya punya berat badan.
Siapa yang nak turunkan berat badan, you ambil ni. Kan. Alright, so sambung lagi. Apa lagi? Nak hujan ke tak? Ni mendung. Alright, so apa lagi? Ada 12 sebab lah. Ada 12 sebab kenapa saya okay, nombor 5. Bisnes SKV ni 100% online. You boleh berniaga di mana-mana saja. Bulan lepas saya 2 minggu saya tak ada kat rumah. Saya balik rumah mertua saya dekat Sarawak seminggu. Lepas tu habis minggu saya travel pergi Kuantan, pergi Kota Baru, pergi Penang seminggu, jalan bawa family saya 2 minggu. So kita orang boleh berniaga di mana saja. Isi saya along the way tu dia boleh closing je. Dia boleh closing. So you nak tak? You boleh berniaga di mana-mana. You tak payah ada kedai. 100% online. Ubat cuci usus. Siapa yang nak beli ubat cuci Nutrell? Saya bila saya tunjuk ni memang ramai orang ada masalah sembelit ni. Macam cikgu tu lah. Saya tak nak sebut nama. Cikgu tu memang kesian lah dia dulu lah. Dia bila nak berak kena suruh suami dia pergi farmasi beli ubat berak. Lepas tu ubat tu kena masuk dalam bontot. Ya, aku tak boleh bayang macam mana ubat masuk dalam bontot. Geli, macam rasa kena liwat. Yang ni you minum je terus memang keluar. Berapa? Ni harga dia satu kotak RM105. RM105 ada 20 sachet. You minum 7 hari pun you dah nampak kesan dah. Kalau you boleh you minum hari-hari. Kalau you nak selang-selang pun boleh. You beli sekotak RM105 kan. RM105. Memang produk dia memang formulator dia Dr. Syed. Ada KKM, ada Jakim, memang selamat. Saya dah guna 10 bulan Alhamdulillah. Dulu perut saya besar gila kan. Saya kena pakai baju bunga-bunga nak lindung perut. Kalau tak memang nampak lah. Sekarang ni Alhamdulillah lah, kempis sikit lah. Kempis. Lepas tu bila saya amalkan produk SKV, saya punya stamina pun okey. Saya jarang jatuh sakit. Dulu 2 bulan sekali saya akan demam. 2 bulan saya demam. Lepas tu macam tanda-tanda you punya perut tu toksin banyak, dia akan start naik bintik-bintik dekat you punya perut. Saya dulu gatal-gatal perut saya, gatal-gatal. Tu tanda-tanda toksin dalam usus tu banyak gila. You kena hati-hati. Kalau you tak buang, silap-silap toksin tu boleh jadi penyebab kanser. Macam saya punya ipar meninggal sebab kanser. Kesian, anak 6 orang. Kecil ke? Anak dia paling kecil 3 tahun. Kesian tau. Bini dah lah tak kerja. Kesian. So you kena hati-hati. So you invest sikit untuk diri you lah kan. Macam saya ni masa minggu pertama saya minum 1 sachet 1 orang. Lepas tu masuk kedua saya share lah. 1 sachet tu saya share dengan isteri saya. Sebab apa? Seminggu pertama tu memang banyak gila tahi keluar kan. Lepas tu masuk hari yang ke-8 tu dah kurang sikit. So saya minum tapi saya share. 1 sachet saya share dengan isteri saya. Lepas tu tiap-tiap bulan saya belilah. Macam kalau saya travel saya tak minum lah. Kalau saya duduk kat rumah saya minum. Lepas tu minum ni waktu pagi tau. Minum waktu pagi, petang you akan membuang. Alright, siapa yang ada masalah sembelit, siapa yang ada masalah nak cuci usus, you dapatkan ni Nutrell. And then make sure you beli daripada ejen yang sah kan. Jangan beli dekat Shopee, Lazada sebab takut nanti itu bukan yang original. So mesti you dapat barang daripada HQ. Kan, daripada HQ dia akan hantar pakai kotak khas. Alright. Okay, so siapa okay, apa lagi? Nombor 6. Produk dia ni, produk SKV ni sebenarnya ada dijual dekat Malaysia, Singapura dan juga Indonesia. Kan? So kalau produk ni boleh dijual ke luar negara, maknanya produk ni memang okey lah. Sebab apa? Mana-mana negara tidak akan benarkan produk ni kalau tidak ada kelulusan apa semua. So memang SKV ni, produk dia ni kat Malaysia tak ada masalah. Singapura okey, Indonesia pun okey. Cuma Indonesia ada 2 produk je, Phytech dengan Nutrell. Yang lain-lain tu belum masuk lagi. And then untuk Indonesia belum buka ejen lagi. Kalau untuk ejen, untuk Malaysia dengan Singapura. Indonesia insyaAllah coming soon. Alright, so potensi tu besar. And then SKV tu memang dia target, dia nak jual produk ni satu dunia. Kan. So Indonesia, Filipina, Thailand apa semua, Brunei, semua dia nak pergi. Tapi ambil masa sikit. Sebab apa? Setiap negara tu undang-undang dia berbeza. Siapa yang join sekarang ni, you buat sekarang ni, insyaAllah lah you boleh 1 juta sebulan, 2 juta. Saya target tahun depan 10 juta sebulan.
saya punya sale. Alright, so siapa yang nak jadi agent? Boleh orang Brunei, tapi orang Brunei belum buka lagi. Kalau you nak daftar, you carilah alamat dekat Malaysia, you daftar dulu. Nanti bila dah buka dekat Brunei, you boleh activate lah. Kalau you ada family ke siapa-siapa dekat Malaysia, you daftar dulu guna alamat Malaysia. Alright, macam mana yang nak join? You komen nak, you screenshot video ni. Lepas tu you klik dekat bio WhatsApp saya. Kan? Alright, apa lagi? Okey, nombor 7. Pengasas dia Dr. Syed. Dr. Syed, dia adalah doktor yang berpengalaman, doktor perubatan yang berpengalaman lebih 25 tahun dalam kesihatan lah. Dia punya founder ni doktor. Banyak company, banyak orang jual suplemen, dia punya founder tu bukannya doktor pun. Macam SKB ni, founder dia tu doktor, anak dia doktor, and then dia ada pekerja, staff dia memang dia ada team nutritionist, dietitian, memang lengkap. Dia orang boleh advise you. Sebab apa? Kalau you sakit, you pergi jumpa doktor, doktor tak ada masa nak bagi consultation kat you, kan? Itu masalah dia. Macam you ada kencing manis kan, you pergi jumpa doktor, doktor bagi ubat je. Dia tak ada masa nak tengok you punya masalah tu. Itu yang orang kencing manis tak lega-lega. Sebab apa? Doktor tak ada masa nak dengar you punya masalah kan. You kencing manis, dia bagi ubat. Lama-lama you tak lega. Macam SKV ni, dia memang dia akan coach you. Dia ada program. Kalau you ada kencing manis, dia ada program untuk coach you macam mana you nak reverse kencing manis tu. Nak kencing manis, nak reverse kencing manis tu kan susah pun. First cuci kita punya usus, lepas tu ambil ni Phytech ni. Phytech ni dah settle kan. Tapi kena kawal lah makan-makan apa semua benda-benda yang tak sihat tu, kena stop lah. Gula kena stop kan. So pemakanan tu kena makan benda-benda yang sihat lah. Kalau you kena kencing manis, lepas tu makan bantai ikut dan je, lepas tu memang susah lah. Macam mana nak join? Komen nak. Ni Dr. Syed. Sekejap saya tunjuk gambar dia. Green screen Dr. Syed. Favorite. Ni. Ini dia punya founder dia, Dr. Syed. Dr. Syed ni dia memang belajar dekat Belgium. Dia memang ada ijazah dalam kedoktoran. Dia pun pernah bekerja dekat Hospital Pulau Pinang. Dia pernah bekerja dekat Hospital Perlis. Dan dia pun ada klinik dia sendiri. Dia ni Dr. Syed, ni founder dia. So jarang lah ada company yang jual suplemen founder dia tu doktor. Kan. Siapa yang nak jadi ejen, you komen nak, you screenshot video ni, you klik dekat bio WhatsApp saya. Saya nak bantu sesiapa yang nak tambah pendapatan, yang nak hidup sihat, yang nak settlekan hutang, yang nak jadi kaya, yang nak ubah kehidupan dia kan. So saya nak bantu. Sebab apa? Alhamdulillah dengan SKB ni, dengan izin Allah, saya boleh kira macam saya jatuh macam nak gila kan, macam-macam ujian, tapi itulah saya cakap, itulah rahmat Tuhan nak tunjuk. So dengan bisnes ni, alhamdulillah saya boleh bantu orang. Macam saya punya ejen, ada cikgu sekolah boleh buat 12,000. Kawan saya berniaga kan, berniaga struggle, sekarang ni dia punya profit 50,000. Lepas tu ada saya punya kawan saya dah 25 tahun berniaga, lepas tu kena terminate, lepas tu dia sebulan dia boleh buat 7,000, 8,000 kan. Memang boleh, tapi kena rajin lah. Alright, siapa yang nak komen nak, lepas tu you screenshot video ni, lepas tu you klik dekat bio. Alright. Nak hujan lah. Kak Zack. Okay, ni Kak Zack. Kak Zack, mana Kak Zack Kak Zack ni. Kak Zack ni orang lama SKB. SKB ni dia dah lama, ada ejen-ejen dia yang dah bisnes dia ni boleh diwariskan kepada anak-anak. Kan. Ada ejen ni, mak dia masuk, dia dah bagi dekat anak-anak dia. So bisnes ni boleh diwariskan. Bisnes ni boleh diwariskan. So memang ada ejen yang dah wariskan kepada bisnes ni pada anak-anak. Ya Kak Zack. Kak Zack, pakailah ikon sendiri Kak Zack. Alright, so apa lagi kelebihan dia? Lepas tu nombor, saya punya nota dah konyol. Saya buat live, saya ada nota tau. Saya ada nota, bukannya live saja. Okey, nombor 8.
SKV sudah wujud dah 12 tahun. Dia daripada 2009. So maknanya company ni lama. So kalau company ni dah bertahan 10 tahun, maknanya company ni insyaAllah dia akan steady. Company ni dia ada fasa dia 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. So SKV ni dah 12 tahun. So and then dia keep growing. So masa depan SKV ni sangat cerah. And then macam ada agent yang dah join SKV daripada tahun 2009 sampai sekarang masih lagi setia. Kak Z tahun bila join SKV? Kak Z tahun bila join SKV? Kan? Ni orang-orang lama ni. Ada yang dah 10 tahun kan, ada yang 9 tahun kan. So dia orang steady je. And then dia orang, saya tengok kesihatan dia memang macam kalau umur 50 tu nampak macam umur 30 kan. Kalau umur 60 macam umur 40 steady je. Dia orang ni awet muda. Sebab apa? Dia amalkan gaya hidup sihat, dia ambil suplemen. So kalau you ambil produk SKV ni, insya-Allah lah umur you muda 20 tahun. Kan? Betul. So SKV ni dia ditubuhkan 2009. Dah 12 tahun. Betul kan? So macam you guna produk SKV, satu, you sihat, insya-Allah lah umur you tu akan muda 20 tahun. Macam saya dah 40 kan. Saya baru 10 bulan, saya punya stamina memang alhamdulillah lah. Memang saya nak cakap malu sebelum ni. Memang sebelum ni memang kira macam dengan isi pun dah tak larat lah. Tapi sekarang ni alhamdulillah isi saya pun dah macam anak dara balik lah. Macam steady lah. Dulu umur 40 macam masing-masing dah pancit lah. Tambah kita, saya dengan gemuknya isi saya dengan masalah kesihatan. Tapi bila kita guna produk SKV, saya tengok isi saya tak boleh cuik sikit lah. Cuik sikit jadi lah. Kan? Alright, so sambung lagi. Lepas tu apa lagi? Nombor 9. SKV untuk tahun ni, SKV sudah melahirkan lebih 40 orang jutawan untuk tahun ni. So kalau you nak join mana-mana company, make sure company tu sudah melahirkan jutawan. So untuk tahun ni SKV sudah melahirkan 40 orang jutawan. So maknanya kalau ada jutawan yang berjaya dihasilkan, maknanya bisnes tu okey lah. 40 orang tau jutawan tahun ni yang dah berjaya. Kan? So saya salah satu daripada jutawan yang lahir daripada SKV. Alhamdulillah, saya 10 bulan je saya join, meletup-letup. Memang senang jual, produk dia bagus, senang jual, repeat order tinggi, and then feedback pun bagus. Customer one dah beli, memang dia akan beli. Alright. Nombor 10, produk SKV mampu milik. Dia produk dia paling mahal 180. Paling mahal 180. Paling murah RM30 kopi. So RM30 180. Produk dia macam ada juga lah produk-produk kesihatan lain mahal bapak gila mahal. SKV ni paling mahal produk dia 180. Murah. Ini produk dia sangat bagus. Keluaran Malaysia, founder dia doktor kan. So semua orang boleh belilah insya-Allah. Berbanding dengan produk-produk daripada luar negara tu kadang-kadang mahal gila lah. Kan, mahal gila. So produk dia memang sesuai lah. Produk bagus, mampu milik, sangat bagus. Tak adalah mahal, paling mahal 180. Alright, lepas tu nombor 11. Produk SKV ni dia berkesan lah. Memang berkesan. Saya sendiri pun dulu gemuk, alhamdulillah sekarang ni dah okey. Lepas tu saya selalu demam apa semua, sekarang ni dah okey. Isi saya dulu selalu semput, selalu sakit, alhamdulillah dah okey. Lepas tu memang ada beribu-ribu testimonial. Bukannya 10-20, beribu-ribu testimonial. Banyak gila testimonial. You tengok muntah. Banyak gila. Alright, lepas tu nombor 12. Perniagaan SKV sah mengikut undang-undang. So dia memang ada lesen daripada KPDNKK untuk jualan langsung ada. Produk-produk dia ada kelulusan KKM, ada JAKIM, semua ada. So you nak guna pun you tak risau, you nak jual pun tak risau. Memang tak ada isu. Kan? Macam setengah-setengah company lesen tu tak ada JAKIM, tak ada halal, tak ada KKM. So problem you nak jual. So memang SKV ni kalau you join memang untung gila. Memang boleh buat duit. Alright, so saya kata itu saja. Kalau you nak info apa-apa, you klik dekat bio WhatsApp saya. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Sorry kalau tak sempat baca komen.